Okey, kita boleh mula. Okay. Selamat pagi dan selamat datang ke webinar Keibufaan Keluarga Sejahtera Sebarkan Kasih Sayang. Okey, saya mulakan. Yang berbahagia, Cik Hajah Sarinah binti Muhammad Sari, Ketua Penolong Kanan, Sektor Pengurusan Kecemerlangan Technical Vocational Education Training, selaku Wakil Pengarah Bahagian Pendidikan Latihan Teknikal dan Vocational, yang dihormati Encik Vincent Anak Ragot, yang dipertua PIBG KB Matang, yang berusaha PS Lim Ahjuan, Pengarah Kolej Vocational Matang, yang dihormati Profesor Muhammad Aziz Shah ataupun Prof Mas, penceramah program webinar Keibufaan Keluarga Sejahtera Sebarkan Kasih Sayang pada hari ini. Barisan pengarah, pengetua, guru besar, pensyarah, guru, ibu bapa dan para peserta yang hadir bersama secara live di YouTube menerusi channel Vokmat TV dan Prof Mas Positif serta di Facebook Kolej Vocational Matang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Cik Melissa Wong dan bersama dengan saya adalah Encik Ensadi Sabang, moderator untuk webinar pada hari ini. Kami berdua ialah pegawai kaunseling di KB Matang. Pada kali ini, tema kekeluargaan telah dipilih sebagai fokus webinar. Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob amat menekankan konsep keluarga Malaysia. Visi keluarga Malaysia ialah memulihkan negara, mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi yang bermaklumat sebagai aspirasi jangka panjang kalis cabaran masa hadapan. Dalam mencapai visi itu berlandaskan keberhasilan kebahagiaan. Kesejahteraan institusi kekeluargaan sangat penting dalam meningkatkan pencapaian jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dalam kalangan murid-murid dan pelajar kolej dan sekolah. Oleh itu, kita mengambil kira bahawa kasih sayang merupakan perkara utama atau tunjang utama dalam membantu perkembangan anak-anak. Maka pada hari ini, program webinar Keibufaan Keluarga Sejahtera Sebarkan Kasih Sayang kita adakan bagi merungkai peranan ibu bapa dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mempraktikkan cara menyebarkan kasih sayang sesama ahli keluarga. Tetak buluh kajang 10, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon membawa berkat. Sebelum kita memulakan perkongsian keluarga sejahtera sebarkan kasih sayang pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput adik Wan Zaidil untuk mengetuai bacaan doa. Bagi yang bukan beragama Islam, anda boleh membaca doa mengikut agama masing-masing secara persendirian agar diberikan kefahaman oleh Tuhan. Dipersilakan adik Wan Zaidil. Terima kasih Cikgu Melissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk mengadakan webinar kekeluargaan peringkat kebangsaan yang bertemakan keluarga sejahtera, sebarkan kasih sayang secara dalam talian pada pagi ini. Ya Allah, ya Qahar, ya Jabbar, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi menghubungkan silaturahim, bertukar-tukar pendapat di samping menyumbang buah fikiran dalam membentuk generasi yang berguna pada masa hadapan. Berkatilah usaha ini ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini kami akan melahirkan generasi yang cemerlang,
terbilang sekaligus menjadikan mereka generasi yang disegani dan dihormati. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'a marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma wa la taj'alil lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma fil lana zunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih adik Wan Zaidil. Kalau Puan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Puan sembah diberi, mohon rasmikan program ini. Seterusnya kita saksikan tayangan video ucapan peresmian daripada Cik Hajah Sarina binti Muhammad Sari, Ketua Penolong Kanan, Sektor Pengurusan Kecemerlangan Technical Vocational Education Training, selaku Wakil Pengarah Bahagian Pendidikan Latihan Teknikal dan Vocational, sebagai simbolik perasmian program webinar Keibubapaan Keluarga Sejahtera sebarkan kasih sayang kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam memperkasihkan TVET, salam KV SMT di hati kepada semua warga webinar pada pagi ini. Terima kasih Tuan-Puan Pengurusi Majlis yang berusaha Encik Vincent Anak kepada Ragut yang Ketua PIBG Kuala Vocational Matang, yang berusaha TS Lim Ahjuan Pengarah Kuala Vocational Matang, yang dihormati panel jemputan webinar pada pagi ini Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah, Muhammad Arif, Pensyarah Jabatan Psikologi dan Kaunseling Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang dialu-alukan semua pengarah dan pengetua, para pensyarah, guru-guru, ibu bapa serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mengangkat kesyukuran kepada Allah yang Maha Esa, kerana pada pagi ini kita dapat mengikuti program webinar keibubapaan yang bertajuk Keluarga Sejahtera Sebarkan Kasih Sayang. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Kuala Vocational Matang atas usaha bersama dengan PIBG Kuala Vocational Matang berjaya menganjurkan program ini serta memberi penghormatan kepada saya untuk ucap dan seterusnya menyempurnakan perasmian program pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan bagi mengalu-alukan dan juga mengucapkan selamat datang kepada semua peserta, khususnya para ibu bapa yang turut bersama menyertai webinar pagi ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah nanti dapat dijadikan panduan bersama dalam mendidik anak-anak yang kita kasihi dan sayangi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar dalam pendidikan terhadap anak-anak di bawah jagaan mereka, selain daripada guru-guru yang mendidik dan memimpin para pelajar ke arah perubahan yang lebih baik dalam kehidupan. Berikutan dengan pandemik COVID-19 yang melanda di negara kita, malah di dunia, perubahan besar yang berlaku dalam sistem pendidikan negara adalah sangat wajar untuk memberi panduan dan informasi serta dorongan kepada ibu bapa agar dapat bersama para guru untuk memastikan para pelajar mendapat pendidikan yang sebaiknya. Sejajar dengan amalan baru, norma baru, penganjuran webinar keibubapaan Keluarga Sejahtera Sebarkan Kasih Sayang diadakan secara maya dan diharapkan dapat membantu semua pihak dengan mempelajari ilmu-ilmu asas kekeluargaan dan teknik-teknik tertentu agar kita dapat mempraktikkan ilmu tersebut dalam proses mendidik dan mewujudkan keharmonian dalam keluarga kita. Perkara ini akan membantu kepada perkembangan minda dan kesejahteraan emosi anak-anak yang kita sayangi. Kita sedia maklum bahawa kehidupan pada zaman pandemik COVID-19 ini amatlah mencabar dan memberi tekanan kepada ramai pihak, terutamanya anak-anak kita. Dan golongan ibu bapa lah yang sangat terkesan dengan pelbagai masalah berikutan pandemik ini. Selain itu, sistem pendidikan juga mengalami banyak perubahan. Anak-anak terpaksa belajar menjalani pembelajaran yang dari rumah
kerana sekolah telah ditutup. Sekiranya anak-anak pelajar sudah bersekolah pula secara bersemuka, mereka perlu mengamalkan dan juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan sentiasa mencuci tangan. Semua cabaran ini perlu kita tempuhi sebagai ibu bapa dan guru-guru. Maka diharapkan dengan terlaksananya webinar ini dapat membantu ibu bapa menambahkan ilmu pengetahuan dalam menerapkan kasih sayang dalam kalangan anak-anak pada masa kini dan juga akan datang. Semoga selepas ini anak-anak kita berjaya dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Akhir kata, dengan harapan ini saya dengan suka citanya merasmikan program webinar keibubapaan Keluarga Sejahtera, Sebarkan Kasih Sayang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Hajah Sarinah binti Muhammad Sari atas ucapan perasmian Ibu tadi. Para peserta webinar yang dimati sekalian, sebelum kita mempersilakan penceramah program webinar keibubapaan, Sali, suara tak dengar Sali. Suara tak dengar. Para peserta webinar yang dihormati sekalian, sebelum kita mempersilakan penceramah program webinar Keibubapaan Keluarga Sejahtera Sebarkan Kasih Sayang kita pada hari ini, majlis ingin membacakan sedikit maklumat berkaitan penceramah kita. Penceramah kita pada hari ini ialah Profesor Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Beliau lebih dikenali sebagai Prof. Mas, pensyarah dari Jabatan Psikologi dan Kaunseling Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Prof. Mas merupakan Presiden dan pelapor Neo CBT Terapi, Mindfulness Terapi dan Art Drawing House 3-Person Terapi. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu tuan yang baik budi. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan menyerahkan sesi perkongsian ini kepada Profesor Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif ataupun Prof. Mas. Dipersilakan Prof. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Kasih Sayang, ya. Dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Cik Hajah Sarinah binti Muhammad Sari, ya, Ketua Penolong Kanan, yang dihormati juga Encik Vincent Anak Ragut, yang di-Petua PIBG KV Matang, yang berusaha TS Lim Ahjuan, Pengarah Kolej Vocational Matang, dan juga sahabat saya yang sangat dikasihi saudara Ensali yang betul-betul lumus untuk bawa saya dan menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Malisa, moderator yang sangat ceria pada hari ini, dan juga kepada semua peserta-peserta yang sangat saya kasihi. Apa khabar semua? Ya. Okey. Jadi pada pagi ini kita sangat bertuah kerana akan melihat satu tajuk, iaitu bagaimana kita ingin menjadi seorang ibu bapa yang penuh kasih sayang, lalu menjadikan keluarga kita baik. Jadi kita dulu kena jadi baik, baru keluarga kita baik, dan akhirnya masyarakat kita baik, negeri kita baik, dan negara kita semuanya baik. Ya. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama lah, ya, merenung diri kita sendiri. Dan untuk perkara ini, sebelum itu kita akan tengok konten yang ingin kita sampaikan, ya. Yang pertama sekali apa yang akan kita sampaikan adalah, okey, nampak kan ni? Okey, ini adalah perkara yang akan kita sampaikan. Yang pertama, untuk panduan ibu bapa ataupun pengasuh
Sebab sekarang ni ramai orang hantar anak ke rumah pengasuh. Jadi pengasuh pun kena ada skill kemahiran keubapaan tu. Kalau tak, nanti anak akan mengalami banyak masalah. Membina psikologi kanak-kanak yang sihat dan sejahtera mental supaya bila besar nanti dia tak ada masalah kesihatan mental, dia tak ada masalah lekatan-lekatan emosi yang negatif. Sebaliknya psychological dia very powerful, very strong. Psychological yang strong ni ialah dia akan sedia berhadapan dengan apa-apa cabaran dalam kehidupan, tekanan pekerjaan, putus cinta ke, no problem. Dia boleh hadapi dengan berjayanya kerana banyak memori-memori indah, kata-kata yang positif tu, dan untuk menangani semua perkara-perkara negatif dalam kehidupan. Sebab itu, tugas ibu bapa adalah mudah saja, iaitu bagaimana membina psikologikal yang kuat bagi anak-anak supaya apabila mereka dewasa nanti, mereka mempunyai psikologikal yang kuat. Maka apa yang kita akan pelajari dalam masa 1 jam setengah 2 jam ni ialah kita akan fahami apa itu keibapaan dan pengasuh, sedari kepentingan sihat dan sejahtera mental, dan sedari gaya keibapaan. Ada 2 saja gaya keibapaan mengikut model saya ini. Yang pertama, gaya keibapaan penuh kasih sayang. Yang kedua, gaya keibapaan tanpa kasih sayang. Nanti kita cek Dan kita akan lihat bagaimana keibapaan inilah punca kepada semua kegembiraan, keikhlasan dan kebaikan bermula daripada kasih sayang. Dan ibu bapa tanpa kasih sayanglah punca kepada semua permasalahan, kesombongan, keakuan, kemarahan, peneraan dan lain-lain. Sebab tu kita kena balik kepada the power of love. Ibu bapa penuh kasih sayang tu. Kita kena yakin bahawa kuasa yang boleh menyelamatkan dunia ini adalah kuasa Tuhan yang paling besar. Dan kuasa Tuhan yang paling besar adalah love. Okey. Dan kemudian kita akan sedari perkembangan penting kanak-kanak itu. Ada 5 fasa dalam kajian saya. Fasa yang pertama adalah baby 0 hingga 2 tahun. Fasa yang kedua ialah kanak-kanak 2 hingga 7 tahun. Very important 2 hingga 7 tahun ni. Kemudian fasa yang ketiga ialah kanak-kanak, akhir kanak-kanak 7 hingga 14 tahun. Fasa yang keempat adalah remaja dan awal remaja 14 sampai 21 tahun. Dan akhirnya dewasa. Fasa 5 itu 21 tahun ke atas. 21 tahun ke atas ni simple je. Iaitu what you give, you get back. Kalau kita tanam durian, kita akan dapat durian. Tapi kalau kita didik dengan cara yang salah, memukul, mendera ataupun garang, what you give, you get back. Itu saja. Kerana kita tak selama-lamanya kuat. Kita makin tua, makin tak larat. Anak kita semakin daripada lemah menjadi dewasa, menjadi kuat. Jadi kita kena cek diri kita dan kita kena sedari 4 hak kanak-kanak lah yang sangat penting dalam kehidupan ini, iaitu yang pertama adalah hak untuk rasa gembira sebagai kanak-kanak. Yang kedua, hak untuk rasa selamat sebagai kanak-kanak. Yang ketiga adalah hak untuk meluahkan emosi baik dan buruk. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Okey, ini adalah 4 hak kanak-kanak yang akan kita fahami dalam webinar keibuapaan peringkat kebahasaan anjuran Kolej Vocational Matang Sarawak ini. Okey, boleh Cikgu Melissa jelas setakat ni? Jelas Prof, jelas. Okey, jadi sebelum tu mari kita memahami apakah itu keibuapaan Keibuapaan adalah bagaimana kita menjadi ibu bapa untuk mendidik anak-anak, sama ada ibu ataupun bapa ataupun penjaga. Okey, dan dalam psychological ada ibu bapa biologi dan ada ibu bapa angkat. Siapa sini anak angkat, angkat tangan? Ada orang dia anak angkat dan dia bapa angkat, dia rendah diri. Dan ada anak angkat bila umur 10-11 tahun, dia tahu dia anak angkat, dia sedih, dia merajuk, nak lari dari rumah. Dan mak ayah dia sayang dia, pujuk dia, dia rasa kenapa saya anak angkat, kenapa saya anak angkat, mana mak ayah saya yang sebenar. Itu tak betul tu, konsep tu salah. Kan?
Okey, antara anak angkat dengan anak betul ataupun mak ayah angkat dengan mak ayah betul ataupun dipanggil ibu bapa biologikal yang melahirkan dan ibu bapa yang memelihara, yang paling penting sebenarnya bukan yang melahirkan. Yang paling penting adalah ibu bapa yang memelihara, yang mendidik, yang menjaga, yang memberi kasih sayang. Jadi ibu bapa yang memelihara itu lebih penting daripada ibu bapa biologikal. Ibu bapa biologikal ni yang melahirkan ni, kita cakap terima kasih je. Terima kasih mak lahirkan saya, terima kasih bapa. Tapi yang menjaga tu, yang mendidik tu, yang memeluk tu, yang mendukung, yang menyuapkan makanan tu, itulah ibu bapa yang sebenar-benarnya yang perlu lebih diucap terima kasih. Sebab dari segi biologikal manusia, manusia ni bukan macam penyu. Penyu, dia nak beranak, dia bertelur. Lepas dia bertelur, dia tanam anak dia. Daripada tanam anak dia pun menetas. Lepas tu anak dia pun korek tanah tu, keluar dan pergi masuk ke laut dan boleh hidup. Sama juga kuda. Lepas kuda tu beranak, maka anak dia pun bangun, lari. Dia boleh hidup. Manusia tak? Manusia lepas baby dilahirkan, jika ibu dia tak ambil dia, tak dukung dia, tak jaga dia, tak suap dia nasi, tak beri dia susu, dia akan mati di hurung semut dan dimakan oleh binatang buas sebab kita tak boleh survive semasa kecil. Sebab itu, ibu bapa yang melahirkan, kita ucap terima kasih. Tapi ibu bapa yang mendidik, yang menyuap makanan, yang peluk, yang cium, yang jaga daripada kecil sampai besar dengan penuh kasih sayang, itulah ibu bapa yang sebenar-benarnya ibu bapa yang penuh dengan sifat kebapaan. Okay, jelas kan? Sebab tu orang yang bila tahu dia anak angkat tu, dia sedih marah-marah tu, dia tak faham tu. Ya. Ibu bapa yang menjaga lebih penting daripada ibu bapa biologikal. Itu yang perlu kita hormati dan kita perlu kenang jasa, ya. Okey. Dan ibu bapa yang memberi kasih sayang walaupun, dan sebab tu maksud ibu bapa ini ialah yang menjaga, memelihara dengan kasih sayang. Maksudnya walaupun tidak ada pertalian darah, walaupun tidak ada darah daging kita, tapi kita jaga dengan penuh kasih sayang, memelihara, maka automatik kita adalah ibu bapa. Okey, jelas kan? Okey, jadi ibu dan bapa wujud kerana konsep kekeluargaan. Dalam konsep kekeluargaan ada mak, ada ayah dan ada anak. Dan anak itu akan merasa ada mak. Dan anak itu akan rasa ada ayah. Dan ayah dan mak akan rasa ada anak. Okey, siapa yang rasa benda ni? Okey, itu adalah pembentukan keluarga. Maka pembentukan keluarga itu dia atas dasar rasa dan bertanggungjawab. Bukan atas biologikal. Okey, jelas kan? Dan bila jadi kita dah faham, maka kita kena mainkan peranan keibubapaan. Okey? Dan peranan keibubapaan sangat penting. Sebab saya banyak kenalikan kes-kes kesihatan mental, ya. Dan saya juga mengubal persijilan Neo-CBT, MLT, ADHD, kita jumpa banyak masalah-masalah kesihatan mental. Yang kepala kita pada pening dah. Aduh, banyaknya masalah kesihatan mental. Ya. Dan kebanyakan masalah kesihatan mental ini adalah berpunca daripada parenting, kekeluargaan ibu bapa. Sebab itu kalau di sekolah, ya, anak berumur 12 tahun, darjah 6 dah depression, nak bunuh diri. Ya, tingkatan 1 dah mula anxiety. Tingkatan 2, tingkatan 3 dah mula kelar tangan. Ya, 15, 16 tahun dah mula pergi jumpa psikiatris. Sedangkan umur dia masih muda lagi. Biasanya lah, biasanya dalam kajian saya, semua permasalahan tu berpunca daripada keluarga. So minta maaf lah, keluarga sangat penting. Sebab itu dalam pendapat saya, di masa akan datang, masalah kesihatan mental yang memerlukan rawatan terapi dan psikiatris akan makin meningkat. Ya. Punca dia ialah kerana ketidakstabilan keluarga, masalah kekeluargaan, penderaan dalam keluarga, ibu bapa yang tak beri kasih sayang, terlalu garang, suka pukul anak. Jadi kes kesihatan mental akan meningkat. Sebab itu,
kalau tanya pendapat saya macam mana cara nak mengurangkan kes kesihatan mental di masa akan datang, kuncinya satu saja. Harmoni kat ibu bapa, penuhi kasih sayang kepada ibu bapa dan kuatkan institusi kekeluargaan, biar anak rasa penuh kasih sayang, psikologikal dia kuat, ya. Nanti masalah kesihatan mental itu akan semakin berkurangan. Percayalah, ya. Sebab tu saya sangat memuji College Vocational Matang kerana membuat program begini. Sebab saya selalu bercita-cita, saya sebut kepada ramai practitioner saya, ya, buat parenting, bantu ibu bapa sedar, buat parenting, ya. Itu adalah asas kita. Okey, jadi saya nak share sikit. Semalam saya dapat satu mesej daripada satu klien, ya. Dia kata dia dah sembuh, dia dah masuk universiti, tapi dia dapat kesihatan mental sejak tingkatan 2. Tingkatan 3 tu dia boleh ulang ke hospital psychiatrist kerana dia ada masalah depression, dia ada masalah anxiety, dia ada masalah PTSD, post traumatic stress disorder. Punca dia ialah dia mengalami pengalaman penderaan daripada ibu dia. Mak dia suka pukul dia, suka jekah dia, pukul dia. Sebab mak dia ada personality yang garang dan mak dia pun stres dengan kehidupan dia dan dia ada anak sulung. Sebab tu dalam parenting, ingat anak sulung mudah dapat masalah kesihatan mental. Sebab anak sulung ni, mak ayah dia belum ada banyak experience untuk mendidik anak. Lepas tu dia try and error, lepas tu dia muda lagi. Emosi dia pun tak stabil. Asyik nak marah, nak pukul, nak marah, pukul. Anak sulung. Kemudian dia kelana jaga adik buat salah dia kena pukul, ya. Adik bergaduh dia yang kena jerkah dan expectation ibu bapa sangat tinggi pada anak sulung dan anak sulung ni mendapat bebanan yang banyak. Ya, dan jika tak balance dengan kasih sayang, anak sulung ini banyak cenderung kepada masalah psikologikal yang lemah dan kasih sayang dan masalah kesihatan mental, ya. Jadi klien saya ni dia anak sulung. Jadi lepas dia dah tapi walaupun dia ada masalah kesihatan mental, dia tetap berjaya dalam SPM, dia dapat 7A. Ya, sebab tu kita tak boleh diskriminasi dia. Lepas tu dia pergi matrikulasi dan kat matrikulasi walaupun dia berapa kali cuba bunuh diri, masuk ward kecemasan kerana makan pil ubat tidur berlebih-lebihan dan cuma di situ kita berterima kasih kepada kaunselor pusat matrikulasi tu yang ambil dia sebagai anak angkat. Jaga dia, pelihara dia, ya. Beri dia kasih sayang. Masa tu dia pun dah ada BPD, borderline personality disorder, ya. Okey, dan akhirnya dia dapat 4 flat dekat matrikulasi. Dahsyat tak? Dahsyat. Ya. Dan akhirnya dia masuk ke universiti dan dia dapat ambil kursus yang sangat dia minati. Masa tu dia dah mula okey, dia stabil sikit. Lepas tu dia stres dengan exam tu, benda-benda biasalah, Okey, dan semalam dia WhatsApp saya. Dia kata simple saja. Dia kata, doktor, ya, saya rasa sangat terkilan, dia kata. Boleh tak saya cerita sesuatu? Boleh? Dia kata. Saya dah 5 tahun lepas, sejak saya dah mula pulih daripada masalah kesihatan mental, saya dah boleh terima keadaan saya dan saya harap perubahan pada keluarga saya tapi tak berubah. Dan bila saya stres dengan exam, saya tension dengan assignment, maka trigger tu datang balik. Apa yang awak nak dalam yang menyebabkan trigger awak, dia kata. Saya tak pernah dapat pelukan daripada mak saya. Saya tak pernah dapat pujian daripada mak saya. Dan saya sangat ingin mak saya peluk saya. Tapi mak saya tak pernah peluk saya. Kenapa kan? Jadi itulah punca dapat kesihatan mental. Sebab dia tak pernah merasai kasih sayang. Dia nak kasih sayang. Tapi dia tak dapat kasih sayang. Dia memberontak. Dan akhirnya dapat masalah kesihatan mental. Sebab itu anak-anak perempuan, saya nampak banyak yang ada anxiety dan masalah kesihatan mental jika ayah dia terlalu garang. Siapa yang bapa terlalu garang, sini angkat tangan. Bapa yang terlalu garang akan mudah menyebabkan anak perempuan dapat anxiety. Ya, sebab anak perempuan ni, walaupun dia macam mana pun, dia tetap anak. So, mak ayah kena ingat satu benda. Anak tetap anak. Anak tetap anak. Ya. Jadi, anak perempuan ni, dia perempuan. Bila perempuan dia lembut. Dia lembut, dia nak dibelai. Dia nak dimanja.
dia nak diberi hadiah, dia nak cakap lembut-lembut, kan? Tapi kalau mak ayah tak faham, mak ayah ni dia, bapak ni dia garang, dia cakap kasar, dia jerkah, dia marah-marah. Memanglah budak tu kadang-kadang malas sikit waktu ni. Dia jerit, dia jerkah, dan dia suka biasakan budaya rotan, cubit. Dan akhirnya budak perempuan ni, anak perempuan ni dia frust. Dia rasa tension, dia rasa stres. Kan? Dia tak dapat belayan tu, dia tak dapat pelukkan daripada bapak dia tu. Dia tak dapat rasa berkawan, bermesra dan emosi dia tak cukup dengan bapak dia sebab bapak dia terlalu garang. Jadi bila dia besar, biasanya dia takut, dia bimbang, dia risau, dia protes, dia memberontak. Maka dia akan ada ciri-ciri kesihatan mental seperti depression dan sebagainya. Ya? Okey, jelas kan? Sebab tu kita kena ubah diri kita. Dan satu lagi, satu kes, ini saya dapat semalam juga. Ya? Seorang remaja, bukan seorang remaja, seorang sebab tu kalau you all tengok YouTube saya, kes saya berbeza-beza sebab kes ni berdasarkan kes semasa. Okey. Kes semalam, seorang lelaki berumur 27 tahun. Ya, dia pergi masuk hospital ward psychiatrist kerana dia ada masalah kesihatan mental sebab dia ada masalah teror, tapi teror tu berkaitan dengan stres. Ya, dan dia ambil keputusan, dia kata dia nak pergi ke Langkawi. Dia nak enjoy dekat Langkawi tu seronok-seronok, lepas tu dia akan bunuh diri kat Langkawi. Ya, dia last enjoy kat Langkawi. Lepas tu kalau masuk paper ada orang bunuh diri kat Langkawi, tu dia kata. Ya. So kita tanya dia macam mana dia ada depression, dia ada anxiety, dia ada BPD dan sebagainya. Macam mana perkara tu berlaku? Dia kata dia tak tahu, dia kata. Dia tak tahu, dia kata. Macam mana boleh berlaku. Cuma semasa tingkatan 5, satu pagi dia bangun, tidur, tiba-tiba dia rasa sangat sedih, nak amat sangat, dia pun menangis, sangat sedih amat sangat, dia menangis, laki. Ya, dia pun melepaskan emosi menangis. Dia tak tahu kenapa, dia kata. And then besok dia bangun tidur, laki dia rasa sedih, menangis. Esok lagi bangun pagi pula rasa hidup sedih, seorang diri, menangis. Itu je kerja dia. Dan dia kata setiap hari semakin dia bangun tidur, semakin sedih. Setiap hari semakin sayu, setiap hari semakin sedih. Dan akhirnya dia dapat depression, dia dapat anxiety, dia dapat BPD, dan dia pun ada ciri-ciri skizofrenia. Tapi dia kerja. Umur 27 tahun, kerja admin Toyota. Boleh kerja. Tapi dia paksa diri dia, dia tak happy. Ya. Okey. Dan tapi sebenarnya ada, walaupun dia kata tak ada punca, tapi sebenarnya ada punca. Ada punca dia. Bila saya kaji tengok keluarga dia, dapat punca dia. Tahu apa punca dia? Punca dia ialah semasa dia tingkatan di darjah 6, mak ayah dia bercerai. Bila mak ayah dia bercerai, mak dia keluarga lain, bapa dia keluarga lain. Lepas tu dia pula kejap duduk dengan bapa, kejap duduk dengan mak, ya. Dan dia dia rasa dia berseorangan dan dia rasa mak dia tak pedulikan dia sebab ada kahwin lain dan bapa dia pun kahwin lain, tak pedulikan dia, dia pergi seorang-seorang, balik seorang-seorang. Itulah punca dia. Jadi punca dia apa? Ni kalau Ansali dia faham sebab dia pergi dengan CBT. Punca dia ialah dia mengalami benda yang menyedihkan dalam hidup dia, keluarga dia bercerai. Dan punca dia ialah satu saja. Dia pendam. Dia tak pernah ceritakan. Dia pendam. Tidak ada ibu bapa yang memahami. Tidak ada yang signifikan yang boleh dicerita. Dia pendam. Dan akhirnya dia akan dapat satu kesedihan. Dia mengalir sendiri kesedihan itu. Dan dia tak luahkan. Dan akhirnya dia dapat depression, anxiety, skizofrenia. Dan nak tamatkan kehidupan dia di Langkawi. Ya. Okey, jelas kan? Sebab tu mak ayah kalau bercerai pun kasih sayang tetap kena beri. Anak tetap anak. Dia perlukan cakap baik-baik, dia perlu pelukkan, dia perlu sokongan. Okey, jelas kan? Sebab itu pentingnya parenting. Sangat penting. Dan ada 4 perkara dalam kekeluargaan yang akan menyebabkan masalah kesihatan mental makin meningkat. Yang pertama adalah penderaan dalam keluarga. Siapa sini pernah jadi anak mangsa dera? Kan?
Penderaan yang paling kuat ni kadang-kadang bukan fizikal, penderaan emosi. Penderaan emosi ni adalah mental torture. Marah hari-hari, tengking hari-hari, cubit hari-hari, pukul hari-hari. Ya. Sikit-sikit kena marah, sikit-sikit kena cubit, sikit-sikit kena tengking. Sampai budak tu pun takut. So tak boleh. Sebab tu kanak-kanak perlu ada hak. Hak yang pertama ialah kanak-kanak mesti rasa gembira sebagai kanak-kanak. Ya. Jadi apa lambang kanak-kanak tu gembira? Lambang kanak-kanak gembira ialah dia nak menyanyi, dia boleh menyanyi. Nak melompat, dia melompat. Nak jadi kucing, jadi kucing. Jadi anjing, out, jadi anjing. Jadi rama-rama, jadi rama-rama. Nak sepah pun dia bersepah. Barang ya. Ni menyanyi pun kena cubit. Jadi rama-rama pun kena jerkah. Jadi anjing pun kena tengking. Nak lompat-lompat pun kena marah. Bersepah barang sikit kena cubit. So tak boleh. Jadi anak-anak tu akan rasa zaman kanak-kanak tidak gembira. Zaman kanak-kanak penuh dengan stres, kena marah. Jadi lama-lama dia tak akan bina psikologikal yang kuat. Bila tak bina psikologikal yang kuat, maka dia akan rasa diri dia tak dihargai, tak disayangi. Maka dia tak akan boleh menyayangi orang lain. Dia tak akan boleh express emosi dia. Maka jiwa yang tercedera akan jadi sensitif, cepat marah, konflik dalaman. Dan jika berlaku trigger, banyak masalah kesihatan mental akan berlaku. Okey, jelas Okey, yang pertama ialah penderaan dalam keluarga. Yang kedua, masalah kesihatan mental banyak berlaku ialah kerana pengabaian kasih sayang ni. Maksudnya mak ayah yang sangat tegas, yang lupa untuk peluk anak, yang lupa untuk cakap-cakap benda yang positif, terlalu garang, ataupun tak ada masa berquality spend dekat anak, sampai anak rasa jiwa dia kosong. Jiwa dia kosong. Saya ada satu kes anak orang kaya. Bapa dia milioner. Mak dia sangat sibuk dengan persatuan. Anak dia hantar hostel tuition. Hantar hostel tuition. Sampai anak dia ni punya kaya, time cuti sekolah, dia tak balik rumah mak dia, tak balik rumah bapak dia. Mak dan bapak dia ada rumah masing. Dia balik ke rumah dia sendiri. Dia ada rumah dia sendiri. Ya? Sebab dia kaya. Sebab mak dia sangat sibuk. Dan dia ada isu kelatangan. Depression. Sebab tu saya sebut, macam mana kaya awak pun, anak tetap anak. Ya, dia tetap perlukan bimbingan, perlukan kasih sayang dan sebagainya. Ya. Okey, jelas kan? Okey, yang ketiga, masalah kesihatan mental banyak berlaku jika ada isu sexual harassment, pencabulan seksual. Oh, ini sangat serius ni. Ini kalau berlaku biasanya lekatan pada anak tu sangat kuat. Bila masuk alam remaja dewasa, simptom kesihatan mental memang berlaku. Contohnya dia pernah dicabul, dia pernah dirogol. Itu bahaya tu Sebab tu siapa yang memahami ni dia akan sangat marah. Ya, jika pak saudara ke, abang ke, ahli keluarga ke, semua mahram ke. Ya. Sebab benda itu dia lekatan dia sangat negatif. Ya. Contohnya ada satu klien saya tu, dia perempuan. Ya. Muka dia comel-comel. Tapi ingat walaupun begitu dia berjaya juga. Tapi emosi dia teruk. Saya jumpa dia dekat Nusti. Di mana dia kata masa dia kecil-kecil, dia umur dalam 3-4 tahun tu, bapak dia sendiri, ahli keluarga dia campur dia. Bapak dia bagi dia, nak coklat. Dia kata, nak, cium bapak. Bapak dia cium bapak sini. Tak boleh. Nak coklat, cium sini. Dia pun cium sini. Nak coklat tak boleh, bapak pula cium. Bapak dia cium sini, cium dada dia semua cium. Ya. Benda tu daripada bapak dia suka cabul dia. Cium dia, pegang dia, alat-alat kemaluan dia dan sebagainya kan. Jadi bila dia umur dia umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia tak faham, dia biar saja, cuma dia rasa pelik. Tapi bila dia masuk saja umur 9 tahun, 10 tahun, dia mula terfikir, kenapa berlaku begini? Masa tu dia mula menolak. Tapi masa tu ada banyak unsur paksaan. Dan bila dia masuk 12-13 tahun, dia mula faham apa yang berlaku. Once dia faham apa yang berlaku tu, masa tu kesihatan mental akan muncul simptom. Dia rasa dia berdosa, dia rasa dia jijik, dia rasa dia hina,
dia rasa kenapa benda berlaku dan dendam kesumat akan muncul kat bapak dia, ya, sampai dia takkan salam, tapi perasaan dia tu sangat teruk. Lepas tu dia ambil gunting, dia ambil pisau, dia potong isi dia, dia potong kulit dia, dia siap kulit dia sebab dia rasa dia jijik, dia rasa dia berdosa. Ya, lepas tu dia dapat depression, dia dapat anxiety, dia dapat PTSD, dia dapat split personality, dia dapat bipolar. Banyak, dia ada 6-7 jenis kesihatan mental. Punca kepada isu penderaan seksual. Sebab tu penderaan seksual ni sangat menyedihkan. Ya, dia akan menyebabkan banyak lekatan-lekatan masalah kesihatan mental. Dan kemudian masalah kesihatan mental pada anak-anak banyak berlaku pada ibu bapa yang terlalu tegas dalam akademik, disiplin, tetapi tidak balance dengan kasih sayang. Macam siapa yang tengok satu YouTube saya tu tentang klien tu Aida tu ya. Aida ni dia berumur dah dekat 40 tahun. Tapi dia ada depression, anxiety yang teruk sebab bapak dia dulu suka pukul dia, belajar pukul dia, belajar tekan dia sampai dia rasa stres dan tak ada kasih sayang, belajar pukul dia dan akhirnya berberontak dan dia dapat depression, dia mula kelar diri, darah badan dia tak sedar. Dan akhirnya dibawa ke hospital. Buat kecemasan. Dia tak sedar dia cederakan diri dia sendiri. Sebab itu bila kita faham ini, ingat kata saya tu, semua ini berlaku ialah kerana hilangnya kasih sayang. The power of love. Ya. Sebab itu ibu bapa kena bawa kasih sayang. Yakinlah yang boleh menyelamatkan dunia ini adalah kasih sayang. Yang boleh menyelamatkan keluarga adalah kasih sayang. Dan yang boleh menyelamatkan diri kita pun kasih sayang juga. I love myself. Ya. Sebab itu apabila ibu ayah penuh dengan kasih sayang itulah akan mewujudkan kesepahaman, kedekatan, keseronokan, kebahagiaan, saling memahami, kasih sayang. Tapi ibu bapa yang tidak ada kasih sayang, itulah punca kepada penderaan, kesombongan, keangkuhan, kemarahan, penderaan. Puncanya ialah tiada kasih sayang. Sebab tu kita kena tanya pada diri kita. Yang pertama, adakah kita sayang kepada ahli keluarga kita? Siapa yang angkat tangan? Okey. Yang kedua, adakah kita buktikan sayang itu dalam pemikiran kita? Kita faham kasih sayang tu. Siapa yang sebelum ni faham kasih sayang tu angkat tangan? Adakah kita dapat rasakan kasih sayang tu dalam perasaan kita? Siapa dapat rasa angkat tangan? Dan yang ketiga, adakah kita buktikan kasih sayang tu dalam percakapan kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita? Siapa yang angkat tangan? Kalau ya bagus. Ya. Kalau tak, nanti dia akan menyebabkan pelbagai permasalahan dalam kehidupan. Okey, jelas kan? Okey. Dan untuk memahami ini, kita kena memahami dua ciri kesihatan mental dulu untuk lebih mudah. Dua jenis kesihatan mental yang sering dialami oleh masyarakat Malaysia. Yang pertama adalah depression. Yang kedua adalah anxiety. So apa beza depression dengan anxiety? Depression berlaku, depression adalah rasa keputusasaan atau dipanggil blue mood ataupun dipanggil kesedihan melampau ataupun keputusasaan untuk hidup sampai dia nak mati. Sebab tu depression yang tak dirawat, dia biasanya berakhir dengan pembunuhan diri. Ya, sebab dia dah melampasi tahap kesakitan kematian tu. Sebab kesakitan perasaan jiwa dia sangat teruk. Okey, jadi depression datang daripada pengalaman buruk, rasa tak dihargai, rasa didera, tak disayangi dan rasa diri tak berguna. Dia akan menyebabkan depression. Sebab tu mak ayah yang menyebabkan anak rasa tak dihargai, rasa anak tak berguna, anak didera dengan teruk dan dia menyesal dengan hidup dia, maka anak tu akan dapat depression. Dan depression ni akan menyebabkan dia rasa sedih, tak berguna, lalu keluarlah perkataan pada mulut dia, saya tak berguna, kenapa saya hidup, semua orang tak sayang saya, semua orang tak peduli saya, hidup ni susah. Lepas tu badan dia letih, dia kuat tidur, dia kuat mengantuk.
Ya, sebab pemikiran dia, lepas tu pergi ke fasa yang kedua, dia ada idea nak mati, asalnya mati lebih baik daripada hidup. Kenapalah aku hidup, alangkah baiknya kalau aku tidur malam, besok pagi tak bangun-bangun terus mati, kan? Lepas tu dia pergi fasa 3. Fasa 3 ialah tindakan dan cubaan bunuh diri. Hasil daripada perancangan yang sistematik apabila dapat melepasi tahap rasa takut kepada kematian tu. Ya. Sebab itu kita dah faham, ibu bapa yang banyak mencerca anak, menghina anak, tak menghargai anak akan menyebabkan anak-anak rasa sedih, tak berguna, maka dia akan besar dapat depression. Okey, jelas kan? Okey, Cikgu Melissa jelas? Boleh cakap ni? Jelas. Okey. Dan satu lagi, masalah kesihatan mental yang banyak berlaku adalah anxiety. Anxiety ni dipanggil kecemasan ataupun kebimbangan yang melampau. Dan anxiety ini muncul kerana ketakutan dan kebimbangan. Apabila kita banyak takut, bimbang, risau, takut, risau, bimbang yang dipelihara dalam diri kita, terutama waktu kecil, maka dia akan menyebabkan timbulnya anxiety. Lepas tu dia takut apa nak berlaku besok, takutnya nak jumpa orang tu, takutnya mak ayah garang, takutnya ini, lepas tu sampai takutnya besar nanti, takut dengan orang itu, takut tempat itu, lepas tu takut nak mati. Akhirnya dari takut nak mati dan sebagainya, dia dengar bunyi buruh pun dia rasa nak mati. Dia dengar nak pergi sekolah pun dia rasa nak mati dah. Okey, tapi punca ni adalah kerana kebimbangan. Okey, jadi mak ayah yang suka bimbangkan anak, ugutkan anak, takut-takutkan anak akan dapat anxiety. Contohnya ada satu klien saya tu, dia perempuan. Masa dia umur 18-19 tahun tu dia dapat anxiety yang sangat teruk. Sampai panic attack. Sebab anxiety ni ialah perasaan takut, bimbang, sampai tangan dia menggeletar, ya, risau akan datang tu yang tak berasas, tak logik, ya, dan dada dia debar-debar, dia mula berpeluh, ya. Lepas tu dia mula dada dia degup kencang, lepas tu sesak nafas. One dia sesak nafas tu dia kena very be careful. Sebab kalau dia tak atasi masalah kebimbangan tu, trigger tu, dia sesak nafas, dia akan pergi panic attack. Panic attack tak boleh bernafas. Tu macam-macam lah. Dia pergi hospital, pernafasan plastik, deep breathing, ya, tafakur hening, pernafasan relax, pernafasan fokus, 6 panca indera. Itu semua teknik-teknik untuk breathing, untuk anxiety lah, ya. Itu khusus lain nanti kita boleh belajar. Tapi kalau nak suruh ajar, Sali boleh ajar semua tu. Sebab dia dah faham dah. Okey. Jadi contohnya satu kes klien saya tu, perempuan, dia umur 16-17 tahun tu, dia ada anxiety yang teruk sampai dia dapat panic attack. Punca dia apa? Dia kata mak dia sangat garang. Hari-hari mak dia marah, tengking, marah. Sebab mak dia tension kerja, tak tahu nak lepas pasal apa, lepas pada anak dia. Dia kata mak dia, kalau balik kerja pukul 5 lebih tu, yang pertama mak dia akan sapu kaki mak dia kat lantai. Lepas tu mak dia menjerit, ada pasir, kenapa tak sapu? Dia pun cepat ambil sapu sampah. Lepas tu mak dia pergi dekat dapur, jerit lagi, pinggan tak basuh. Lepas tu pegang kain baju. Baju basah, kenapa lambat jemur? Lepas tu pegang TV. TV panas, asyik tengok TV je. Jadi mak dia kerja dia marah, tengking. Dia tak pukul. Tapi penderaan emosi tu. Sampai bila kawan dia pergi rumah dia, kawan dia pelik. Kawan dia kata, mak kau ni kan asyik marah je. Mak kau ni asyik marah je. Aku tak pernah tengok mak kau tak marah. Sampai dia kata sebab dia takut mak dia marah, kalau dia pergi sekolah tu, dia balik sekolah pukul 1 dia berlari. Dia berlari balik sekolah. Sebab apa berlari balik sekolah? Sampai kat rumah, dia sapu sampah, dia mop, dia basuh pinggan, dia sidai baju sebab takut mak dia marah. Tapi mak dia balik, mak dia marah juga. Sampai dia duduk kat bilik takut. Duduk kat bilik, mak dia cerit lagi. Keluar bilik, asyik duduk dalam bilik je. Duduk kat sini. Dia duduk, dia takut dengan mak dia. Jadi benda tu dipendam bertahun-tahun. Sebab mak dia sangat barang, suka marah, sampai tak rasa kasih sayang dia. Mak dia sampai dia tak suka duduk rumah, tapi tak paksa duduk rumah. Dia takut setiap kali berjumpa dengan mak dia sebab mak dia asyik marah. Dan akhirnya tangan dia menggeletar, dada dia berdebar, dan bila dia masuk umur 14-15 tahun, dia dapat anxiety.
Dan apabila berumur 17-18 tahun dia dapat panic attack yang teruk. Siapa mak ayah suka buat begitu? Tak boleh, jangan. Siankan anak-anak. Ya. Ingat, what you give you get back. Nanti bila dah anak tu dah besar, dia tak menunjukkan kasih sayang pada awak. Sebab awak tak menunjukkan kasih sayang itu pada dia. So macam dia nak memberi. So apa yang awak harapkan pada anak? Apa yang awak nak pada dia? Jadi apa yang kita harap pada anak ialah anak memberi kita kasih sayang, jaga kita waktu tua, datang jumpa kita balik kampung, peluk cium kita kan. Jadi kalau awak nak begitu, awak buatlah begitu. Ya. Sebab tu what you give you get back. Okey, dia lepas 21 tahun tu, 17-18 tahun tu, what you give you get back. Okey, satu lagi ada klien saya, perempuan juga. Saya tak kenal dia. Dia PM saya, dia kata saya ada anxiety yang teruk. Dia kata sampai panic attack. Biasa saya tanya, apa benda yang berlaku yang awak tak selesa ataupun menyakitkan waktu kecil? Oh, dia kata sebab punca dia ialah mak dia bercerai dengan bapak dia. Lepas tu mak dia kahwin lagi satu. Dia dapat bapak tiri. Dia duduk dengan bapak tiri dia. Dan bapak tiri dia ni baik, tapi bapak tiri dia ada satu sifat. Bapak tiri dia suka intai dia. Bapak tiri dia suka pandang dia. Bapak tiri dia macam nak ada intention sexual dengan dia, dia takut. Kan? Dia takut. Mengeltar tangan dia nak jumpa bapak tiri dia. Dia risau jumpa bapak tiri dia. Sampai masa dia form 4, dia kata dia pernah lari rumah. Pergi kat rumah makcik dia sebab takut bapak tiri dia. Ya. Lepas tu mak saudara dia hantar dia balik kat rumah dia. Dia cakap dengan mak dia, bapak tiri dia intai dia, tengok dia, nak pegang-pegang dia. Mak dia marah dia, jangan cakap tak ada bukti, jangan cakap tak ada bukti, jangan cakap tak ada bukti. Dia pun lepas tu dia diam, dia takut. Ya. Dan neraka dia tu hanya hilang apabila dia dapat masuk ke universiti. Wah, happynya masuk universiti, bebas daripada bapak tiri dia. Ya. Tapi bila masuk universiti, dia mula ada simptom tu. Tangan dia mula mengeltar, dada dia berdebar. Bila dia tengok lelaki tak kenal, dia mula takut. Ya, kemudian tidur malam terganggu. Tapi dia berkahwin juga. Dia berkahwin juga. Sebab saya tengok dia cantik juga. Dia berkahwin juga. Tapi suami dia memahami dia. Tapi walaupun dah berkahwin, ada anak, tapi dia tetap ada lekatan panic attack dan anxiety. Kesan daripada gangguan seksual bapa tiri dia yang menyebabkan dia takut, bimbang, konsisten, takut, bimbang. Sebab tu saya sebut tadi, apa-apa ketakutan dan kebimbangan yang berterusan dan konsisten berlaku pada kita, terutama kanak-kanak dan remaja, dia akan menyebabkan anxiety. Ya, dan pengalaman yang sangat negatif pula, contohnya penderaan, penderaan emosi, penderaan fizikal, dia akan menyebabkan PTSD ataupun post traumatic stress disorder. Macam tadi ada satu klien, ingat tak tadi cerita klien yang tingkatan 3 yang ulang alik pergi pejabat sekretaris tu, ya, yang ada depression, anxiety, PTSD tu. Saya tanya dia, apakah pengalaman yang paling awak ingat sekali tentang penderaan seksual pula, yang tentang penderaan dalam keluarga awak? Dia kata dia paling takut dia takut mak dia kata. Saya tanya dia apa yang paling takut dengan mak? Takut mata mak, dia kata. Kita suka tengok mata mak kita. Dia takut tengok mata mak dia. Sebab mata mak dia tu mungkin ada banyak memori negatif. Kalau orang Melayu kata jegir mata kan. So tak boleh. Dia kata memori paling dia ingat satu masa tu umur dia dalam 4 tahun. Dia pergi dekat dapur, dia minum. Lepas tu dia berebut cawan dengan adik dia, dan cawan terpecah. Lepas tu mak dia ambil rotan, pukul dia, dia lari, mak dia kejar dia, pukul dia. Lepas tu dia sakit, dia lari lagi, mak dia pukul dia, kejar dia. Dia nak sulung perempuan. Lepas tu dia masuk ke bilik, dia kunci bilik. Bila dia kunci bilik tu, mak dia tak boleh masuk. Mak dia menjerit, buka pintu, buka, mati kau, aku bunuh kau. Mak dia jerit, dia kata. Tu ayat mak dia. Lepas tu dia sangat takut dari bilik, risaunya, bimbangnya. Nak buka tak pintu ni. Mak dia jerit macam orang gila, dia kata, buka, mak bunuh kau, mati kau kan. Lepas tu dia pun buka pintu.
Bila dibuka pintu, benda yang pertama sekali datang ada rotan. Perpum. Lupa menjerit, kena pukul lagi. Lepas tu dia pun kat bilik tu ada teddy bear. Dia pun angkat teddy bear, dia pun tutup muka dengan teddy bear. Ya. Lepas tu mak dia pukul lagi, mak dia campak teddy bear tu. Masa teddy bear tu tercampak daripada dia, pintu terbuka, dia kata benda yang pertama dia nampak ialah bapak dia. Sedang duduk atas sofa, memerhati dia kena pukul tanpa buat apa-apa. Masa tu hati dia hancur. Hati dia luluh. Ya. Itu antara memori dia yang sangat negatif dalam penderaan. Jadi jangan pukul-pukul sangatlah. Ya. Nak pukul-pukul hati. Mak ayah nak pukul-pukul hati. Pukul hati tu maksudnya pukul dengan ilmu pengetahuan. Pukul dengan sebab dan akibat. Pukul dengan hukum logik. Itu lebih berkesan. Pukul-pukul nanti anak jadi keras saja. Ya. Ya, macam anda satu budak tu dekat taman perumahan saya, kawan saya. Bapak dia tu memang garang. Saya pun tahu bapak dia memang garang. Sebab kawan saya, ya. Dan satu hari tu dia kena stroke. Ya. Doktor terpaksa buang tempurung kepala dia tu sampai kepala dia berlekuk. Sebab kalau tak buang pendarahan tu dia mati. Dia duduk atas kursi roda. Ya. Jadi semasa duduk atas kursi roda tu, mak dia mengeluh, anak dia tak nak jaga dia, anak dia tak peduli, asyik keluar rumah, tak peduli bapak dia. Saya faham kenapa anak dia tak peduli bapak dia. Sebab apa? Bapak dia suka pukul anak dia. Jadi memori indah, kasih sayang, rasa simpati tak wujud. Ya. Ingat saya sebut tadi, what you give, you get back. Kita tak selama-lamanya kuat. Kita tak selama-lamanya garang. Jadi bawa kasih sayang lah. Ya? Bawa kasih sayang. Okey. Okey, jadi jelas kan? Okey, sebab itu kita kena memahami ibu bapa yang penuh kasih sayang ini, dia akan lebih memahami dan rasa dekat dan wujud attachment dalam kekeluargaan. Okey, satu lagi dekat taman perumahan saya juga, bukan taman perumahan saya lah, kampung sebelah. Ya. Ada satu ibu tu, dia telefon saya. Dia kata, doktor, anak saya menagih dadah, dia kata. Terkejut saya. Saya kenal anak dia kerja kedai RM2. Kan? Kenapa macam tu? Budak tu baik, budak tu badan besar-besar. Itulah anak ni mungkin dia ni tersalah pilih kawan. Kenapa jadi begitu? Tak apa. Okey, sekarang ni macam ni makcik. Macam mana makcik terima dia tak menagih dadah? Bila dah menagih dadah, makcik kena terima sama juga. Beri kasih sayang, beri bimbingan, nanti dia sedar. Sekarang tunggu mahkamah polis dah test positif dadah. Tunggu putusan mahkamah. Sama ada penjara ataupun masuk pusat senti sebagainya lah kan. Okey. Lepas tu tak lama tu mak ayah saya telefon lagi. Siapa makcik ni susah hati, makcik ni darah tinggi naik. Kenapa? Anak makcik itu bergaduh dengan bapak dia, maki hamun, dia tolak-tolak sampai nak pukul, lepas tu dia tendang barang. Dia kata keluarga ni tak berguna, keluarga ini menyakitkan dia. Dia tak pernah seronok dengan keluarga ni, dia benci dengan semua orang. Kenapa macam tu? Bapak dia pun marah dia, kenapa buat itu sebagainya. Dia selama ni macam mana nak keluarga tu? Dia kata dalam keluarga tu, bapak dia memang garang. Bapak dia tak kasih sayang pada anak, suka garang-garang pada anak, suka tengking-tengking pada anak, suka ungkit-ungkit. Jadi anak ini rasa tak seronok dalam family tu. Dia tak rasa family attachment tu. Dia rasa tak seronok. Sebab itu kepada semua ibu bapa, jika anak-anak rasa tak seronok duduk rumah, dia lebih seronok duduk luar rumah. Dia rasa tension dengan mak dia kat rumah sebab bebel. Dia suka dengan kawan-kawan. Dia tak suka bapak dia. Sebab bapak dia garang, suka ungkit, cakap ni cakap kasar sebagainya. Itu adalah tanda yang sangat bahaya. Itu adalah malapetaka dalam sesebuah keluarga tu. Ya. Jadi bila tak seronok dalam rumah, dia tak ada sayang mak dia, dia tak ada rasa attachment, dia rasa tak dihargai. Jadi dia happy keluar rumah, maka dia akan cari kegembiraan di luar rumah. Dia isap rokok, dia pergi kawan dia bagi dadah, dia mudah ambil, dia jadi mak rempik. Tak boleh.
Sebab itu kalau dia rasa sunut kat rumah, dia rasa mak dia sayang dia, dia pergi mana-mana dia rindu bapak dia, rindu adik-beradik dia, itu dipanggil family attachment dalam psikologi. Maka dia nak buat jahat, dia fikir. Dia nak buat jahat, dia fikir mak dia. Nak buat jahat, fikir adik dia. Dia akan lebih responsible dan dia akan jadi anak yang lebih baik sebab kekeluargaan tu, ikatan kekeluargaan. Sebab itu ibu bapa kena make sure ikatan kekeluargaan tu adalah bagus. Maksudnya anak happy duduk rumah. Sebab tu dekat rumah ni dia nak tengok TV ke, dia nak main game ke, ya. Dia nak buat itu, nak buat ini. Kalau tegur pun tegur membimbing, jangan asyik bebel, jangan asyik marah, tak boleh. Ya. Awak membebel, awak marah, awak tengking, awak membebel, awak marah, awak tengking. Awak ingat orang yang dengar tengkingan tu dan dengar bebel awak tu dia happy ke? Tak happy. Tak seronok, asal nak menjerit, asal nak marah, asal nak lari rumah. Ya. Sama juga Adi Wong. Kalau bos garang pun menyebabkan masalah kesihatan mental juga. Dan saya jumpa banyak masalah kesihatan mental berpunca daripada bos yang garang ni. Bos garang, pengetua yang garang, pengetua yang tak hargai pekerja, cikgu-cikgu sikit-sikit cari salah, lepas tu komplain, lepas tu cakap kasar, lepas tu merendah-rendahkan. Itu bahaya tu, ya. Sampai pekerja, cikgu nak pergi sekolah pun takut nak pergi sekolah. Takut jumpa pengetua. Dan hari-hari takut, hari-hari bimbang, hari-hari kena marah, hari-hari kena sindir, hari-hari kena peli. Masa hari ucapan tu cikgu-cikgu buat bunga, daun-lawa susu bunga, buat pentas ucapan, datang pengetua, apa ni bunga tak lawa ni, cikgu tak pandai buat ya. Ya. Orang cikgu ni buat benda ni buruk. Lepas tu pengetua pun pergi. Cikgu tu rasa sedih, tak dihargai, dia buat bersungguh-sungguh, hilang semangat, takut jumpa. Lama-lama cikgu pun dapat masalah kesihatan mental. Ya. Sebab tu ketua-ketua jangan marah sangat-sangat, jangan tengking sangat-sangat, jangan tekan anak buah sangat-sangat, tak boleh. Ya, sampai mereka takut sebab ketua ni dia ada kuasa. Ingatlah pekerja tu pun ada anak, ada isteri, ada ahli keluarga. Biarlah dia sihat. Kalau dia buat salah, dia perlu bimbingan, kita panggil dia personal, cakap betul-betul, bagi tahu apa kesalahan dia dan tunjuk ajal dia. Kena buat begitu, buat begini, buat begitu, begini. Itu lebih bahagia. Itu 1,000,000 kali lebih baik daripada awak tengking marah tu. Ya? Okey, so kita nampak Okey. Mak ayah yang terlalu merendah-rendahkan anak, pukul anak, tak tunjuk kasih sayang, anak boleh menyebabkan depression, rasa tak berguna. Ya. Dan mak ayah yang suka menakut-nakutkan anak, ukur anak dan anak asal tak selamat, dia akan menyebabkan anxiety. Sebab tu dulu ada satu ibu bapa ni, dia WhatsApp saya. Dia kata, Prof, boleh tak buat sesi kaunseling untuk anak saya? Anak saya dah accountant. Dia dah habis belajar. Ya, kat Nusti. Tapi dia ada depression, anxiety, dia suka kelah diri dia. Dan sekarang ni dia ukur dah gantung diri dia. Ya, perempuan. Saya pun kata, dan anak perempuan ni, anak saya ni anak tunggal dalam keluarga. Saya kata saya minta maaf, saya sibuk. Saya tak sempat buat sesi. Tapi saya akan bagi kepada practitioner saya untuk buat sesi. Practitioner Neo CBT. Dia pun buatlah appointment dengan practitioner. Ya. Lalu saya pun contact practitioner tu. Saya tanya satu soalan saja. Saya tanya. Okey, dia anak tunggal, mak ayah dia kaya, banyak duit. Kenapa dia dapat masalah kesihatan mental? Saya nak tahu tu saja. Kenapa dia dapat masalah kesihatan mental? Lepas tu practitioner saya pun beritahu saya. Prof, dia dapat kesihatan mental sebab 2 sebab. Dia kata. Yang pertama ialah mak dia overprotect. Overprotect maksudnya terlalu mengawal. Terlalu mengawal maksudnya dia tak beri kebebasan pada anak tu. Buat itu, jangan buat ini, jangan pergi situ, jangan pergi sini, jangan buat itu. Mak dia tak percaya pada anak tu, tak bagi anak tu berdikari, tak bagi anak tu explore. Ya, dia kawal sampai dekat college, dia duduk sembang-sembang dengan kawan dia dekat McDonald, tiba-tiba handphone dia ada ringing. Dia ingin tengok mak dia call.
terus tangan dia mengeletar, dada dia debar-debar, dia bimbang nak angkat call tu. Sebab bila dia angkat saja call, suara pertama mak dia ialah, dekat mana ni? Bila nak balik? Orang jahat ramai. Keluar pergi mana tu? Balik. Jadi dah tak selamat. Sebab tu mak ayah jangan overprotect anak-anak. Biar dia berdikari, biar dia explore, biar dia jatuh hidup. Bangun dia. Kita hanya bimbing dia pandang dengan kasih sayang. Itu lebih baik. Ini pergi taman permainan pun marah nak main tu pun marah, nak buat tu pun marah. Overprotect pergi situ pun tak boleh. Overprotect, pengalaman saya, overprotect akan menyebabkan anak anxiety. Ya. Okey, yang kedua, kata practitioner. Yang pertama, mak ayah dia overprotect. Yang kedua, punca dia anak dia dapat depression, anxiety sampai nak bunuh diri ialah mak dia suka mengugut dia. Mak dia suka mengugut dia. Sebab mak dia pun ada ciri simptom kesihatan mental juga. Contohnya, kalau kau tak ikut cakap mak, mak tak restu kau. Bila mak tak restu kau, hidup kau susah nanti. Ya. Kau dengar cakap mak. Kau tak cakap mak kau berdosa. Mak tak akan doakan kebaikan pada kau. Nanti hidup kau susah. Kau tu anak, ini mak, kau kena dengar cakap mak. Kau tak boleh buat lain. Kalau kau tak selamat, kalau tak Tuhan tak restu kau, kalau tidak engkau tak akan dapat kejayaan. Ini mak. Jadi mak dia suka mengugut. Siapa mak-mak suka ugut anak, angkat tangan? Tak boleh ugut anak-anak. Jadi anak takut, bimbang. Jadi walaupun anak tunggal, penuh dengan kesenangan dan kasih sayang, akhirnya dapat anxiety, depression, cederakan diri dan beberapa cubaan bunuh diri. Ya. Walaupun jadi accountant, kesian kat dia. Itu semua lekatan-lekatan waktu kecil. Ya. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita dah memahami bagaimana ibu bapa yang penuh kasih sayang akan menjadikan anak-anak itu lebih baik, dan ibu bapa yang tiada kasih sayang adalah punca kepada masalah kesihatan mental. Dan jika benda ini tak diatasi, untuk jangka masa akan datang, kita akan menyaksikan statistik masalah kesihatan mental yang semakin meningkat. Kesian Kementerian Kesihatan. Ya. Okey. Jadi sekarang ni mari kita memahami pula. Okey, sebab tu dalam istilah parenting, mak ayah kena tukar istilah. Kalau mak contohnya siapa tu? Yang ibu angkat tu, yang dia bela anak daripada kecil tu. Siapa yang tahu tu boleh bagi nama dia? Daripada dahir sampai umur 6 tahun tu. Dia bela dengan keluarga dia, sangat indah, sangat cantik. Lepas tu bila dia umur 6 tahun tu, tiba-tiba mak dia datang. Mak sebenar dia nak menuntut anak tu balik. Dia pun tuntut anak tu. Lepas tu dia jaga tak elok, dia dera, dan akhirnya budak tu mati, dan dia masuk ke lantung ais tu. Apa nama budak tu? Saya lupa ya. Sebab tu saya kata mak yang sebenar-benarnya bukan mak yang melahirkan. Mak yang sebenar-benar ialah mak yang mendidik, yang menyuap makanan, yang peluk, yang dukung, yang beri kasih sayang. Mak sosiologi dipanggil. Mak kasih sayang. Mak biologi ni kita cakap terima kasih sajalah sebab melahirkan. Okey, jelas kan? Jadi sebab dia kadang-kadang tu mak ni dia jangan cakap aku mak. Tak boleh. Itu keakuan. Aku bapa engkau. Itu keakuan. Aku mak engkau. Itu keakuan. Kita panggil dia. Tapi kita tukar wahai engkau anak aku. Cuba sebut. Aku mak engkau. Engkau anakku. Aku mak engkau anakku. Beza. Kalau aku mak engkau, kita nak anak kita ikut kita. Kalau engkau anakku, kita pergi dekat dia. Kita sayangi dia, kita appreciate dia. Jadi tukar istilah saja. Jadi maksudnya mak angkat yang jaga budak tu, dia punya ayat dia, engkau anakku. Wahai anakku, engkau anakku. Sebab tu diberi kasih sayang. Tapi mak yang menuntut ni, yang akhirnya budak tu mati tu, dia kata aku mak engkau. Aku mak engkau. Jadi sebab tu dia ambil budak tu, tapi akhirnya dia dera budak tu mati. Jadi kalau tak ambil pun dia selamat, tak masuk penjara. Okey, jelas kan? Okey. Jadi sekarang ni mari kita lihat poin yang nombor 6. Sedari 5 perkembangan penting kanak-kanak. Okey. 5 perkembangan penting kanak-kanak.
Yang pertama, fasa pertama dipanggil baby. Baby berumur 0 hingga 2 tahun. 0 hingga 2 tahun ni peringkat baby. Maka peringkat baby ini dalam agama dipanggil jagaan Tuhan, jagaan malaikat. Maka dia hidup dengan penuh penyerahan, nak dera ke nak pukul ke terpulang dah. Tapi dalam psikologi 0 hingga 2 tahun ni tak ada lagi memori. Memori tak terbentuk lagi. Sebab tu anak buah saya, baby dia umur setahun. Dia buat sambutan hari jadi, dia habis 5,000. Pelamin tu macam pelamin orang nak kahwin. Dia bagi hadiah, dia panggil badut. Ya, anak umur setahun. Dan sebenarnya apa yang mak dia buat, anak dia tak ingat. Memori belum terbentuk. Kan? Tapi mak dia buat juga tu sebenarnya untuk dia, untuk kesyukuran mak dia, untuk kebahagiaan memori bapak dia, kan? Dia happy, tak apa dah, dia biarlah, ya. Tapi bagi anak memori belum wujud. Memori hanya wujud dalam psikologi apabila berumur 2 tahun setengah. Dia 2 tahun hingga 3 tahun tu. Ikut biological, tapi average kita ambil 2 tahun setengah. Tapi bermula 2 tahun tu memori mula terbentuk, kata-kata orang lain, pengalaman dia. Ya. Sebab itu fasa kedua, 2 hingga 7 tahun ni very important. Masa 2 hingga 7 tahun ini mak kena beri kasih sayang, kena menghargai anak, kena rasa kedekatan, kena peluk, kena cium, kena dukung, kena bercerita. Sebab 2 hingga 7 tahun ni apa-apa yang mak lakukan, bapak lakukan dengan penuh kasih sayang, dia umpama menulis atas batu, dia lekat. Ya, sangat lekat. Dan memori tu kuat. Sebab tu kalau ada istilah anak tu merap, ada apa anak itu manja, bagus. Sebab tu maksudnya attachment tu kuat. Biar dia, ya. Biar dia manja, biar dia merap, biar dia peluk kita, biar dia pegang kita, dia asas disayangi, dia hargai, ya. Okey, jelaskan. Artinya 2 hingga 7 tahun itu, dan jika ada berlaku apa-apa penderaan, aspek negatif, 2 hingga 7 tahun ini akan banyak berlaku lekatan. Sebab itu banyak trauma ataupun fobia berlaku semasa 2 hingga 7 tahun ataupun 7 hingga 14 tahun tu. Okey, fobia adalah satu ketakutan melampau yang tak logik kepada sesuatu itu yang mengakibatkan kesan kepada pemikiran, perasaan dan biologikal. Contoh fobia, tapi fobia ni takut berdasarkan trigger. Contoh fobia takut air, takut cicak, takut lipas, takut tempat gelap. Siapa ada fobia angkat tangan? Dan kebanyakan fobia ini adalah bermula daripada seawal 2 hingga 7 tahun. Contohnya, saya tanya pada pelajar saya. Pelajar saya takut gelap. Dia kata kat college tu, kalau kawan dia tutup semua lampu, bilik dia kan, tiba-tiba dia buka gelap, dada dia debar-debar, dia sesak nafas. Dia takut gelap. Sampai kawan-kawan dia baru tahu dah. Ya, mesti buka satu lampu. Saya tanya dia, kenapa awak takut gelap, fobia gelap? Oh, dia ingat balik. Dia kata, masa dia umur dalam 4-5 tahun dulu, dia gaduh dengan adik dia. Lepas gaduh dengan adik dia, mak dia marah dia. Mak dia kurung dalam store. Mak dia kurung store. Dia buka mata gelap, pejam mata gelap, buka mata gelap, sama-sama gelap. Dia pun takut menjerit. Mak, takut. Buka pintu. Mak dia kata, biarlah gelap tu. Hantu makan dia. Makan dia hantu. Ambil dia hantu. Makan dia hantu. Dia buka mata gelap. Dia menjerit, menangis, meraung-raung. Sampai dekat 5-6 minit baru mak dia buka. Nasib baik mak dia buka. Kalau mak dia lupa nak buka, lagi kesian. Kan? Lepas tu dia pun terseduh-seduh buka. Sejak pada hari tu dia takut gelap. Kerana pengalaman dikurung dalam store oleh mak dia. Siapa yang mak pernah kurung anak dalam store? Jangan kurung. Nanti anak jadi fobia. Lekatan tu. Ya. Sama juga ada satu student saya, perempuan. Sudah kaunseling. Ya. Sudah perempuan. Lama tak datang kuliah. Dekat 3 minggu tak datang kuliah. Ya. Saya pun tak tahu pergi mana. Kawan dia kata dia masuk hospital. Lepas 3 minggu tu pun dia datang kelas. Saya tanya dia. Contoh nama dia Siti. Siti, awak lama tak datang kelas. Apa yang berlaku pada awak? Apa yang saya boleh bantu? Tapi hari ni saya sangat bersyukur. Saya happy awak datang kelas. Dia pun senyum. Dia pun keluarkan surat. Ini surat, dia kata. Saya tengok surat dia. Rupanya dia masuk ward psychiatrist. Hospital Slim River ada ward psychiatrist. Dia masuk ward psychiatrist tu 2 minggu.
Dia ada depression, dia ada anxiety, dia ada bipolar, dia ada PTSD. Ya. Lepas tu saya tanya dia, sejak bila awak ada masalah mental health? Saya tak tahu, dia kata. Masa kecil-kecil sekolah menengah, dia ada satu sifat, iaitu dia sensitif. Dia cepat menangis. Dia sensitif, cepat menangis. Dan dia tak boleh campur dengan kawan-kawan. Tapi tak ada simptom mental health. Dan simptom mental health dia hanya timbul semasa dia berumur 18 tahun. Dan sisi masuk universiti tu, bila dia pergi college, dia jauh dengan kawan-kawan dia, keluarga dia. Lepas tu dia banyak tekanan, assignment, tugasan. Kemudian dia berkonflik balik dengan kawan-kawan dia. Ada palau-palau sikit, biasalah ya budak-budak college ni. Lepas tu mula dia rasa sedih, dia rasa tak berguna. Lepas tu dia mula menangis. Lepas tu dia mula rasa takut, bimbang. Dia takut. Dia rasa kadang-kadang dia duduk, awak takut apa, dia kata. Awak fobia apa? Dia kata. Trauma apa? Dia kata dia fobia rotan. Sebab apa awak fobia rotan? Sebab benda tu datang dengan sendirinya. Dia ingat balik semasa umur 5-6 tahun tu, bapa dia pernah pukul dengan rotan dengan teruk. Bapa dia pukul dengan rotan, dia tahan dengan tangan sampai tangan dia hampir patah kena rotan. Sebab tu sejak hari tu dia nampak tiada rotan, badan dia menggeletar, dada dia berdebar. Dia tengok TV, orang jekah rotan, dia takut. Sebab tu jangan rotan berlebihan. Sebab tu saya bagi tahu mak ayah, seboleh-bolehnya rumah jangan letak rotan. Kalau awak letak rumah kat rotan, awak gantung kat rumah tu rotan, nak gantung boleh kat rotan tu, tapi awak gantung tinggi-tinggi kat bumbung supaya awak tak boleh ambil. Sebab kalau awak gantung rotan kat rumah ataupun awak simpan rotan, bila awak marah, bila awak emosi, awak akan terambil rotan tu. Sebab awak dah siap dalam mind. Bila awak ambil rotan, awak akan pukul. Bila awak pukul, awak lupa diri. Rotan ni sakit. Siapa pernah kena rotan? Yang Sadi pun pernah kena rotan. Sakit kan? Jadi cara paling selamat ialah buang rotan tu. Kita pukul kasih sayang lah. Kita pukul dengan rasional. Kita pukul dengan pengetahuan. Ya. Ya. Contohnya anak awak suka panjat apa, dulu ada satu ada pintu grill tu, anak dia suka panjat grill. Panjat grill, dia buat buaian. Rotat buaian ni. Saya pergi rumah kawan saya. Lepas tu dia panjat lagi, dua orang, dua beradik dia panjat. Seronok main happy. Lepas tu mak dia datang, mak dia tampar dia, mak dia cubit dia, mak dia jerkah dia. Jangan panjat, jangan panjat. Mak dia tampar dia, pukul dia pun menangis. Besok naik lagi. Saya nampak jiran saya tu, besok naik lagi. Kenapa? Sebab dia tak faham kenapa tak boleh naik grill. Dia tak faham. Asyik pukul tengking, pukul tengking, pukul tengking, marah. Tapi awak tak pernah bagi tahu ilmu pengetahuan untuk cerahkan pemikiran dia. Jangan tengking, jangan pukul, jangan marah. Beri ilmu, beri pengetahuan, beri logik. Bagi tahu, Along, adik tak boleh panjat grill pintu. Sebab bila selalu panjat grill pintu, Along adik makin berat. Nanti pintu ni patah. Bila pintu ni patah, nanti mak abah kena keluar duit 1,000, kena buat grill baru. Nanti duit habis, gaji kena bayar grill. Duit tu patutnya kita boleh beli buku, beli beras. Jadi jangan panjat grill, nanti patah, nanti sial mak ayah kena bayar duit baru. Ya ke mak, kan ni kuat, Ya memang kuat, tapi abang adik makin besar. Dia kan dah nampak ni ada 3 pemegang. 1 pemegang, 2 pemegang, 3 pemegang. Kalau lama-lama satu yang pemegang tu putus, nanti yang bawah ni tak kuat. Nanti pintu dia grill tercabut ataupun bengkok. Bila bengkok tak boleh tutup. Bila tak boleh tutup, nanti tak boleh kunci. Tak boleh kunci, nanti orang jahat boleh masuk rumah. Peroncap rumah tu dia curi barang-barang kita. Jadi jangan panjat lagi. Oh macam tu. Jadi dia faham. Bila dia terfaham, dia tak buat lagi. Pukul dengan ilmu, pukul dengan pengetahuan, pukul dengan logik, pukul dengan kesedaran. Itu lebih berkesan. Tapi kalau awak bagi tahu, besok dia panjat juga, dia buat juga, bagi tahu lagi. Besok dia buat juga, bagi tahu lagi, terang sampai dia faham. Dan lama-lama benda tu akan masuk dalam mind dia,
masuk dalam subconscious mind dia, masuk dalam sendi dia, urat saraf dia. Itu adalah didikan dan pemahaman yang very powerful. Lepas tu dia faham. Sebab itulah kehidupan ni yang paling penting faham. Bila faham tu mewujudkan kesedaran. Bukan yang paling penting pukul, tengking, marah, cubit. Ya. Jadi kembalilah kepada ibu bapa yang penuh kasih dan sayang. Okey, jelas kan? Okey, sebab itu fasa yang ketiga adalah akhir kanak-kanak, umur 7 hingga 14 tahun. Okey, 2 hingga dalam psychological, Sigmund Freud pun mengatakan 2 hingga 7 tahun tu very important. Yang kedua dipanggil 7 hingga 14 tahun. Fasa yang kedua, 2 hingga 7 tahun, 7 hingga 14 tahun ni adalah saat-saat yang sangat indah, saat-saat yang paling penting untuk dibina karakter, attachment, psikologi yang kuat bagi kanak-kanak. Okey? Sebab waktu ni memori itu berkembang. Sifat ingin tahu muncul. Dan dia bina perhubungan kasih sayang. Sebab tu dalam psychological dia kata bila you all tua nanti ya. Contohnya Ensali Sabang dah tua, umur 106 tahun. Ya. Cikgu Melissa pun dah tua, umur 107 tahun, dah tak larat. Nak makan pun tak apa larat. Jalan pun papah. Rambut pun kena orang sikatkan. Masa tu anak awak nak datang tak sikat rambut awak. Anak awak nak datang tak cium awak. Anak awak nak datang tak mandikan awak. Bergantung kepada memori kasih sayang semasa berumur 2 hingga 14 tahun tu. Memori tu. Kalau tak ada memori tu, dia tak boleh buat. Ya? Sebab tu kita kena memori kasih sayang tu. Sebab tu, ada satu perempuan ni, dia kat ketengan kerajaan. Umur dia ke 40 lebih dah. Ya? Perempuan. Dia bagi tahu saya. Dia kata, dia adalah anak masa penderaan dan pilih kasih. Mak dia suka pilih kasih dia. Mak dia kata tak sayang dia. Kalau mak dia masak makanan, telur, nasi, dia dapat telur, kakak dia dapat ikan. Ya. Kalau ayam tu, dia dapat bagai tulang, kakak dia dapat paha ayam. Dia tengok, dia menangis. Dan dia suka, siapa sini mak ayah suka buat begitu? Jangan buat begitu. Tak boleh. Siankan anak-anak awak. Dia pun ada hati dan perasaan. Tak boleh macam tu. Mak ayah ni walaupun kadang-kadang ni timbul rasa pilih kasih tu. Rasa pilih kasih tu mungkin timbul sebab anak ni manja, anak ni pandai ambil hati. Memang benda tu akan timbul. Tapi ingat awak tak boleh tunjuk. Awak tak boleh zahirkan. Anak baik, anak lembut, anak kasar, anak baik, anak manja, semua sama. Jangan zahirkan. Kalau awak zahirkan, awak akan menyebabkan dua kesan pada anak-anak awak. Yang pertama, anak-anak awak akan bermusuh-musuhan satu sama lain. Ya. Yang kedua adalah dia akan menyebabkan dia rasa terpinggir dan tak disayangi, dia akan jauh pada keluarga. Dia jauh pada keluarga dan adik-beradik akan bermusuhan. So jangan tunjukkan, simpanlah hati saja. Semua layan sama, beli mainan, beli dua-dua. Beli baju, color sama. Makan, sama. Sembang, sama. Okey, jelas kan? Itu sangat penting tu. Okey, jadi pada kawan saya ni, dia kata mak dia suka pilih kasih dia. Ya, kalau makan tak sama, dia banyak kena pukul, dia banyak kena dera. Jadi bila besar tu, mak dia sakit. Bila mak dia sakit, abang dia telefon. Kakak adik dia telefon. Mak sakit, jatuh. Nanti free balik lah. Oh, mak sakit. Okey. Nanti dia balik. Lepas tu dia lupa pasal mak dia. Sampai petang malam tu baru abang dia call lagi. Mak sakit kau tak telefon. Ya Allah, lupa tentang mak. Maksud, nampak tak? Kenapa dia lupa tentang mak dia? Tak banyak memori tentang mak dia. Ya. Sebab mak dia buat dia teruk. Salah siapa? Salah mak dia lah. Okey, lepas tu dia pun balik besok tu. Dia ambil cuti. Dia balik, dia ambil cuti. Dia tengok mak dia tak larat. Baring kan. Lepas tu giliran dia untuk jaga mak dia. Dia pun tengok rambut mak dia mengerebang. Macam hantu Kak Limah. Dia pun kesian juga kat mak dia ya. Lepas tu dia kata tak terurus. Dia pun mak dia pun diam.
dia pun ambil sikat rambut, dia nak sikat rambut mak dia. Dia ambil sikat rambut, nak sikat rambut mak dia, nak ambil sikat rambut, nak sikat rambut mak dia. Bila sikat tu sampai saja kat rambut mak dia, tiba-tiba tangan terlepas. Dia tak boleh sikat rambut mak dia. Sebab apa? Sebab dia nak sikat rambut mak dia, dia teringat mak dia tarik rambut dia macam ni. Pukul dia sampai tarik rambut. Maksudnya, mak dia tak pernah sikat rambut dia. Macam mana dia nak sikat rambut mak dia? Memori dia ialah mak dia tarik rambut dia, pukul dia. Jadi dia tak boleh buat. Sikat tu jatuh dengan sendirinya. Sebab memori tu tak ada. Tak ada memori tu. Sebab tu, create dia memori semasa umur 2 hingga 7 tahun, 7 hingga 14 tahun. Peluk, cium, mandikan, pakaikan bedak, sembang, minum, suap-suap, sikat rambut, pakai lawa-lawa, jadi princess, dukung, pergi melancong, create the memory yang indah supaya psychological dia kuat. Okey, jelas kan? Okey, bagus ni Samsrina ni. Very good, dapat ni memori dia. Memori 2 hingga 7 tahun, ibu sikat rambut, pegang dagu. Bila kita rasa begitu, kita boleh buat begitu pada anak kita. Ya, sebab itu kalau kita pernah didera, kita pernah dapat benda-benda negatif, kita kena sedar dan kita kena cuba berubah. So benda tu stop pada diri kita. Stop pada generasi kita. Anak kita, cucu kita tak akan dapat lagi benda-benda buruk tu. Semua benda negatif stop pada kita. Dan hanya benda-benda baik, benda-benda positif, cara keibubapaan baru saja yang kita warisi. Sebab itulah yang akan membentuk anak-anak dan generasi kita yang seterusnya. Okey, jelas kan? Okey, fasa yang ketiga, fasa yang keempat ialah remaja, awal dewasa, 14 hingga 21 tahun. Okey, masa 14 hingga 21 tahun ini, mak ayah boleh lagi untuk meminam memori, peluk, cium, makan, boleh lagi. Tetapi tak sama macam 2 hingga 14 tahun. Sebab apa? Sebab lepas 14 tahun, anak-anak ni dah ada satu kognitif dia sendiri. Maksudnya dia ada kawan-kawan, dia ada geng, dia ada grup, dia ada game, dia ada grup WhatsApp, dia ada kawan-kawan dia sendiri. Jadi pengaruh significant person, mak dan ayah tu dah kurang sikit. Tapi boleh lagi. Maksudnya selagi awak boleh peluk anak awak, selagi awak boleh makan dengan dia, selagi awak minum dengan dia, selagi awak sembang dengan dia, awak kena terus cipta memori-memori baik, bimbing dia. Sebab tu dalam keibubapaan ada satu term dipanggil mak ayah yang rasa berdosa. Mak ayah yang rasa berdosa ialah mak ayah yang mula dapat kesedaran dan dia rasa dia tak sayang anak dia betul-betul. Masa kecil dia pukul anak dia, ataupun dulu-dulu dia kurang masa, dia sibuk tentang kerja, dia sangat garang. Jadi bila timbul kesedaran, dia rasa menyesal. Dia rasa anak tak rapat dengan dia. Siapa ada perasaan ni angkat tangan? Ini dipanggil mak ayah yang ada rasa berdosa. Caranya ialah, selagi awak ada masa, selagi ada umur, selagi boleh duduk dengan anak, sembang dengan anak tu, tebus dosa. Tebus dosa maksudnya cari masa bersembang, peluk dia, beri dia hadiah, happy birthday dia, makan dengan dia, dengar cerita dia, sempat lagi. 14 hingga 21 tahun tu sempat lagi. Lepas 21 tahun, what you give you get back. What you give you get back. Maksud tu dia ada berdikari. Dia ada kehidupan, dia ada kerjaya, dia ada keluarga. Sebab itu kita kena menikmati semua zaman kanak-kanak. Semua zaman anak-anak, zaman bayi, supaya kita menikmati kesemuanya. Okey, jelas kan? Okey. So, Cikgu Melissa, jelas setakat ni? Jelas, Prof. Okey. Jadi kalau jelas, kita masuk kepada tip yang ketujuh. Tip yang ketujuh ialah sedari dan checklist 4 hak kanak-kanak. Okey, sebab tu mak ayah yang baik, yang dalam kesedaran, kita kena check diri kita tentang checklist 4 hak kanak-kanak.
Hak kanak-kanak ni maksudnya 2 hingga 14 tahun dan 14 sampai 21 tahun tu. Ya. Okey, hak yang pertama ialah tanya pada diri kita, adakah anak kita gembira sebagai kanak-kanak? Gembira sebagai kanak-kanak saya sebut tadi, nak menyanyi dia menyanyi, nak melompat dia melompat, nak melompat atas katil melompat atas katil, nak jadi kucing jadi kucing, nak jadi anjing jadi anjing. Dia seronok, itu tanda dia seronok. Dia melompat, dia happy, dia bernyanyi, dia merangkak. Ini merangkak pun kena marah, jadi anjing pun kena tengking, menyanyi pun kena cubit. Tak boleh. Jadi zaman kanak-kanak adalah zaman happy. Happy adalah hak kanak-kanak. Jika awak rampas happy tu pada kanak-kanak, kanak-kanak tu akan kosong zaman kanak-kanak dia dan psikologikal dia tak kuat dan banyak masalah kesihatan mental akan wujud apabila dewasa. Jadi tanya pada awak, happy tak sebagai anak awak, happy tak sama kanak-kanak? Dan tanya pada anak awak pula, Along seronok tak jadi anak mama papa? Along seronok tak duduk kat rumah ni? Along happy tak? Dia kata happy, seronok, mak baik, ayah baik. Kalau kata tak happy, maksudnya awak kena check balik. Okey. Yang kedua, hak kanak-kanak ialah rasa selamat sampai kanak-kanak. Selamat maksudnya dia rasa selamat dekat rumah, dia rasa selamat dengan ahli keluarga dia rasa selamat dengan orang luar. Itu sangat penting. Rasa tak selamat boleh menyebabkan anxiety. Sebab itu, mak ayah yang over protect sangat bahaya. Dan mak ayah yang menakut-nakutkan anak pun sangat bahaya. Dia anak mesti rasa selamat dalam rumah, selamat di luar rumah. Takut adalah satu energi yang sangat negatif. Dan mak ayah ni ada menakutkan anak-anak, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Keluar rumah takut. Ada orang jahat. Nanti ada van putih datang. Van putih tu culik adik. Lepas tu van putih bawa adik ke hutan. Van putih akan operate adik. Dia akan keluarkan jantung, organ, jual. Adik mati, tak ada jumpa mama. Dia pun takut. So jangan menakut-nakutkan anak-anak. Kita hanya bagi tahu, jika ada orang tak kenal, jumpa adik jangan ikut. Nak bagi coklat kan jangan ikut. Kalau dia panggil juga, adik lari. Kalau dia pegang tangan, adik menjerit. Tapi sebab orang baik ramai, dia akan jaga adik. Dia rasa lega. Ni mak ayah kadang-kadang dia menakut-nakutkan lebih-lebih. Termasuk juga mak yang mendera anak-anak sampai anak takut. Takut dengan bapa tiri. Takut dengan cikgu sekolah. Itu tak boleh. Suasana ketakutan akan membina rasa psikologikal yang teruk pada anak-anak. Jadi hak kanak-kanak, dia mesti rasa bebas dan rasa seronok dan tidak ada ketakutan. Terutama dalam keluarga dan di luar rumah. Jelas kan? Okey, hak kanak-kanak yang ketiga ialah kanak-kanak suka bermain emosi, kreatif dan berkembang emosi dia. Maka kanak-kanak mesti bebas meluahkan emosi. Ya. Dan mak ayah mesti layan emosi dia. Sama ada sedih atau gembira, suka ataupun duka. Contohnya, satu hari anak Melissa datang kat Melissa. Dia kata, Mami, hari ni saya happy. Ada sehari saya sedih, kawan-kawan saya tak nak jumpa kawan dengan saya. Mereka tak nak kawan dengan saya. Jadi Melissa akan kata, ya Mami faham. Tak apa, kalau adik rasa sedih, adik menangis. Peluk mama, peluk mami. Ya. Tak apa, besok pergi sekolah, Mami masak, Mami belikan coklat. Jadi bagi kawan-kawan atau Mami masakkan kuih bagi kawan-kawan. Adik ramai pandai pilih kawan. Nanti pasti kawan-kawan nak masuk dalam pemikiran dia. Saya pandai pilih kawan, saya pandai berdikari. Itu pentingnya Indonesia signifikan. Adik kan hero mama, adik kan superhero, adik kan Batman, adik kan Avengers. Masuk dalam pemikiran dia bahawa dia superhero, dia penyelamat dunia, dia pandai pilih kawan dan ada orang yang datang dengan dia, mak ayah dia ada waktu dia susah. Memory tu very powerful. Kata-kata itu. Faham tapi kalau anak Melissa Wong datang kat Melissa, Mak, hari ni saya kena bully dengan kawan. Kawan-kawan semua tak nak kawan dengan saya. Dia kata saya busuk.
Engkau memang anak yang busuk. Daripada dulu-dulu engkau memang busuk. Mak pun tak suka engkau. Habis. Ya. Ataupun itu akan merosakkan karakter anak. Sebab tu significant person. Apa maksud significant person? Significant person maksudnya orang yang rapat. Orang yang menyokong emosi dia. Orang yang ada waktu dia difficult time tu dia kena ada. Sebab tu mak ayah kena terima semua emosi anak. Ya. So orang lain boleh kata dia busuk. Tapi mak ayah tak boleh. Sebab kesan significant person, kata dia busuk, kata dia bodoh, kata tak guna, kesan dia masuk dalam mind, subconscious mind hatinya halus tu. Sebab tu tugas significant person, mak, ayah, adik-beradik ni cakap yang baik-baik, beri sokongan, cakap yang baik-baik, yang positif. Itulah gunanya significant person. Tapi sebab tu kalau significant person, mak ayah yang mendera, mak ayah yang mencerca, yang menghina, merendah-rendahkan, membuli, itu rosak tu, ya. Psychological tu tak boleh buat, because we are the significant person. Okey, jelas kan? Okey, sebab tu kena-kenayaan besok anak Melissa datang pula. Mak, hari ni adik happy. Kenapa? Cerita kat mama kenapa happy. Adik dapat surat, kawan laki beri. Dalam surat itu dia buat love ada bedak. Wah, ada bedak. Maksudnya ada yang suka ke adik. Cerita kat mama. Dia pun cerita dan sebagainya, happy. Maksudnya kita boleh dengar cerita anak kita sedih. Kita boleh dengar cerita anak kita happy. Kita boleh dengar cerita anak kita takut. Biar dia luahkan emosi tu. Jadi dia boleh luah apa-apa emosi, nanti dia kuat. Sebab itu, dalam psychological ada dipanggil satu istilah, dipanggil toxic parents. Toxic parent ni menyumbang banyak kepada masalah kesihatan mental. Toxic parent ialah parent yang tak layan anak dia macam robot. Bahaya tu. Jangan macam tu. Jadi contohnya anak dia sedih, abang jangan sedih. Abang tak boleh sedih. Abang anak yang sulung. Abang kena kuat, abang tak boleh sedih. Abang kena tunjuk baik, abang tunjuk perfect, abang kena okey. Tu tak boleh. Anak tu pendam, nanti rosak dia punya psychological dia. Ya. Lepas tu bila nak menangis, jangan menangis. Anak lelaki tak boleh menangis. Jangan menangis. Kalau menangis kita kalah. Jangan menangis. Dia pun diam, pendam, lama emosi dia sakit. Itu yang jadi macam pelajar tadi tu. Ya. Apabila tingkatan 5, dia bangun pagi, dia menangis esok. Dan akhirnya makin teruk sedih. Dan akhirnya dia nak pergi Langkawi bunuh diri. Kerana dia tidak pernah meluahkan perasaan sedih dia. Dia tak ada orang yang nak mendengar ketakutan dia. Dan akhirnya dia berkonflik dan benda tu akan lahir dalam psikologi dan dia pun tak tahu apa yang berlaku. Sebab tu ada satu kaunselor. Dia bagi tahu saya. Ni peserta practitioner lah ya. Dia kata, Prof, saya ada isu di sekolah nak share. Apa dia? Saya kata, saya tak sangka, dia kata. Pelajar sekolah saya, ketua asrama penuh, ketua asrama. Apa maksud ketua asrama? Ketua pelajar. The best student. Tapi dia ada depression, anxiety dan semasa pandemik, tension dengan PDPR, tak boleh jumpa sebagainya, dia balik rumah, maka dia anxiety, depression dia teruk dan dia self harm. Dia kelar tangan dia. Jadi kaunselor pun terkejut. Bila cek, punca dia ialah kerana toxic parents. Sebab dia nak sulung, nak lelaki. Mak ayah dia nak yang terbaik. Kalau dia mengadu, mak, ni saya takut. Tak boleh takut. Jangan takut. Tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Abang tak boleh takut. Dia diam je. Kalau sedih sikit, jangan sedih-sedih. Abang anak sulung tak boleh sedih. Abang kena tunjuk abang berani, perfect, cakap betul-betul. Jadi di sekolah dia perfect. Dia baik, cikgu berpandang dia hormat sebab karakter dia. Tapi dalaman dia lemah. Dalaman dia menangis. Sebab kita layan dia macam robot. Dan akhirnya bila berlaku trigger, stres, maka dia dapat masalah kesihatan mental dan dia self harm. Dan SPM dia teruk. Dia tak bagi tahu pada kaunselor SPM dia berapa. Cuma bila kaunselor tanya, berapa keputusan SPM awak? Dia diam, dia menangis. Dia kata, mak ayah saya marah saya. Saya tak capai apa yang mak ayah saya nak. Terus dia lari. Ya.
Sebab tu tak boleh sampai dia kata kalau dia demam, dia cakap mak saya demam. Dia balik kena marah. Kenapa demam? Kenapa kau demam? Kenapa kau tak jaga kesihatan? Kenapa kau demam? Kau tak boleh demam? Tergelak pula. Tak boleh macam tu. Anak tetap anak, dia bukan robot. Dengar sedih dia, dengar perasaan marah dia, dengar perasaan takut dia, peluk dia, biar dia kan menangis, biar dia ceritakan. Sebab at the end we are human. At the end we are human. Kita tak boleh layan anak macam robot untuk menyembunyikan emosi-emosi sebab dia akan merosakkan psikologikal, dan bila dia berlaku transisi, transisi tu maksudnya suara rendah pergi sekolah menengah pergi matrikulasi pergi nusti pergi alam pekerjaan. Transisi ni dia lemah, sokongan kurang, masa tu simptom akan wujud. Ya. Okey, hak kanak-kanak yang keempat adalah kanak-kanak berhak mendapat hak pendidikan yang sewajarnya. Itu mak ayah kena berilah. Tadika kena beri pendidikan tadika yang menyeronokkan. Lepas tu pergi sekolah kena bagi pendidikan, peluang belajar, ya, peluang pendidikan, suasana pendidikan, beli buku, itu hak, ya, supaya dia boleh berkembang untuk kerjaya dia, masa depan dia yang baik. Okay, jelas kan? Sebab kalau pendidikan tak dijaga pun budak pun akan stres juga. Ya, nanti berbagai masalah berlaku dalam kehidupan dia sebab akhirnya mak akan mati, bapa akan mati, orang-orang dewasa akan mati. Maka anak-anak inilah yang akan terus hidup untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi, please don't spoil our generation. Jangan spoilkan anak-anak kita dan jangan spoilkan generation kita. So, cikgu-cikgu sekolah jangan spoil our generation. Generation adalah tonggak dan pemimpin negara kita. Jadi kita kena bangunkan psikologikal mereka yang kuat, bermula kepada ibu bapa yang sedar dan berubah. Maka keluarga yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, masyarakat lebih baik, dan akhirnya negara kita pun lebih baik. Okey, masa ada sikit lagi, jadi saya serahkan kepada moderator untuk soal jawab jika ada. Okey, silakan. Ada soal jawab, moderator? Saya serahkan balik. Okey, hadirin dan hadirat sekalian, ada soalan daripada T.S. Spencer. Bagaimana kaedah atau cara untuk membantu emosi pelajar yang berasal daripada broken family ataupun broken home? Okey. Bagaimana ingin membantu pelajar daripada broken family? Sebab tu saya sebut apabila broken family, mak ayah yang bercerai, dia akan meninggalkan kesan yang kuat pada anak-anak. Terutama apabila mak ayah tu suka bergaduh, ya. Kemudian memburuk-burukkan, and then bila dah bercerai pun bergaduh juga, bermusuh-musuhan. Itu kesan buruk pada anak. Ya. Dan lagi teruk dipanggil personality yang rosak. Personality yang rosak apabila bapa dia jumpa dengan anak dia cakap, mak kau tu jahat, mak kau tu memang jahat, mak kau tu perempuan tak guna. Dia buat ni, anak pun dengar je. Tak boleh, yang dia cakap tu mak dia. Pergi pula kat mak dia cakap, mak benci bapa kau buat mak macam tu, buat mak macam ni. Dia pun dengar, tu bapa dia. Kalau mak ayah yang bercerai, saling memburukkan satu sama lain daripada anak-anak, maka dalam psikologi, anak akan mendapat dipanggil psikologi yang rosak. Psikologi yang rosak, dia dapat kesihatan mental, dia terlibat kejelas sosial, dia ambil dadah, ataupun dia protes dalaman, ataupun dia merosakkan diri dia sendiri. Sebab tu jangan buat begitu. Sebab itu, walaupun broken family, mak ayah bercerai, hubungan mesti baik. Anak tu mesti disayangi. Anak tu boleh pergi rumah bapak dia pun cerita, sayangi dia, penuhi keperluan dia, dan cerita baik-baik dengan mak dia. Lepas tu dah boring dengan bapak dia, pergi pada mak dia pun jaga dia, happy dia. Mak dia tanya lagi, bila nak pergi rumah bapak lagi? Kalau nak pergi, pergilah. Dia pergi rumah bapak dia.
dia lagi happy, seronok. Ya. Jadi maksudnya kalau berlaku begini, kesan penceraian tidak memberi kesan emosi yang teruk pada anak-anak. Kerana mak ayah dia walaupun bercerai, tapi baik, masih boleh kontak dan dia boleh pergi ke mana-mana rumah dan tidak ada buruk memburukkan musuh pemusuhan. Ya, sebab tu jangan bermusuh-musuhan lah demi anak. Demi anak jangan bermusuh-musuhan. Selesaikan baik-baik, ya. Cuma ikutlah jalan sendiri. Ya, sebab itu anak-anak akan boleh diselamatkan psikologikal jika mak ayah yang bercerai tetap beri kasih sayang dan tidak bermusuhan. Tapi jika bermusuhan, kesan anak adalah buruk dan kaunselor, psikologis, anak-anak itu kena cepat disedarkan bahawa dia tak boleh ubah mak dia, tak boleh ubah bapa dia, tak boleh ubah keluarga dia. Dia tak mungkin lagi boleh mengubah cepatkan mak ayah dia kembali jadi suami isteri. Walaupun itu kehendak hati dia. Sebab tu kalau dalam kajian, jika ditanya kepada anak-anak masa perceraian, apa yang dia nak mak ayah dia bersatu. Itu adalah dapatan yang paling tinggi sekali. Tapi impian anak-anak ni tak dapat dah. Sebab mak ayah dia ikut jalan sendiri. Jadi kita hanya rasionalkan anak itu, kuatkan dia, ubah pemikiran dia, ubah perasaan dia, ubah tingkah laku dia, buat benda yang dia happy, fokus kepada benda-benda yang baik-baik, fokus kepada pelajaran supaya dia tak terjejas banyak dengan perbuatan dan tingkah laku keluarga dia. Ya, sebab awak ingat remaja ni, anak-anak remaja ni, anak-anak atau remaja ni dia senang dihasut sebab emosi dia tak apa stabil. Sebab tu cerita yang baik-baik sajalah supaya memori tu lebih dekat. Ya, okey. Okey, ada soalan lain? Hello, Prof. Ya. Ada soalan daripada Muhammad Oman Abdul Kadir. Beliau bertanya bagaimana nak uruskan kanak-kanak yang suka bertanya soalan yang sama. Soalan yang sama kepada ibu bapa dia. Umur berapa tahun? Okey, tak apalah Dalam psikologi keibubapaan, dalam psikologi kanak-kanak dan remaja, apabila anak itu umur 2 tahun, 2 tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun tu, maka sel otak dia bersambung dengan banyak. Maka kanak-kanak akan ada satu perasaan dipanggil ingin tahu dan explore dunia dia. Dan kreativiti dia meningkat. Dan semasa ingin tahu ni, dia akan banyak buat sendiri, dia cuba sendiri, kan? Ataupun dia explore dunia dia sendiri, ataupun dia akan tanya mak ayah dia, tanya itu. Dan semasa tanya ini, mak ayah kena jawab sampai anak-anak tu faham. Kalau mak ayah tak jawab dan marah, maka dia akan stopkan keinginan tahu itu dan sel otak dia tak berkembang, nanti dia tak bijak. Contoh dia tanya, mak kenapa berlaku hujan? Itu ceritalah hujan berlaku sebab matahari panas, dia tarik wap air. Bila wap air ni sampai dekat udara, dia berkumpul banyak-banyak, dia bersatu jadi awan. Nampak tak awan tu? Ada awan putih, ada awan hitam. Awan hitam tu maksudnya air tu dah banyak. Bila air tu dah banyak, dah berat, lepas tu turun jadi hujan. Jadi dah hujan berlaku. Oh, macam tu. Jadi kalau anak tu terus bertanya, benda yang sama, maksudnya mak ayah gagal menerangkan benda yang memuaskan hati anak tu. Anak ada perasaan ingin tahu. Sel-sel otak dia berkembang. Itu adalah lambang kepada kreativiti dan perkembangan kebijaksanaan tu. Jangan bunuh. Jangan bunuh benda tu. Bunuh adalah bila mak ayah kata, kau ni asyik tanya je. Kau ni asyik tanya je. Kau tahu tak mak sibuk, kau tanya lain sekali mak lampang kau. Tak boleh. Kalau macam tu jangan beranak lah. Ya, sorry tercakap pula. Kata kasar minta maaf lah ya. Happy life, seronok dengan anak-anak, bercerita, bersembang, ya, happy. Jadi kita pun boleh explore, tapi kita kena cerita dengan level umur dia lah, ya. So dia akan terus berkembang 2, 3, 5, 6, 7 sampai dia berumur dalam 12 tahun. Tapi yang paling climax tu biasanya berumur 4 hingga 9 tahun tu. Pertanyaan tu akan banyak. Tapi dia bermula seawal
2-3 tahun tu, pertanyaan. Biarkan, layan sajalah. Ya. Okey, ada lagi? Prof, setakat ni tak ada soalan, tapi saya ada satu soalan untuk Prof. Jadi, apakah kesedaran diri paling penting sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak? Kesedaran diri Kesedaran yang paling penting ialah rasai kasih sayang Tuhan, sayangi diri sendiri. Rasai kasih sayang Tuhan, sayangi diri sendiri. So bila kita sayangi diri sendiri, kita kasih sayang tu melimpah ruah daripada kaki, tangan, pusat, perut, dada, melimpah ruah kat tangan, kepala, perkataan kita, maka kita automatik akan jadi ibu bapa yang penuh kasih sayang. Dan ibu bapa yang penuh kasih sayang, yang kasih sayang itu dipahami dalam pemikiran, masuk dalam perasaan dan dibuktikan dalam perbuatan, nanti anak-anak sendiri akan rasa kasih sayang itu automatik. Ya, maka keluarga tu pak akan aman. Maka anak-anak yang disayangi, maka mereka akan lebih perfect dari segi emosi dan intelektual. Sebab tu, kalau saya tanya awak, apakah anak yang keberapa yang lebih stabil dari segi emosi? Anak yang paling stabil dari segi emosi, kebiasaan aja, bukan anak sulung. Sebab anak sulung ni dia keras sikit. Anak sulung ni banyak tekanan. Tapi kelebihan dia kuat lah. Tapi kena sulam dengan kasih sayang. Kalau tak, anak sulung ni dia banyak memberontak, ya, ataupun stres, dapat kesihatan mental. Ya. Sebab anak sulung ni pasti kurang sikit kasih sayang. Sebab itu, anak yang paling stabil di segi emosi sebenarnya adalah anak bongsu. Sebab apa anak bongsu? Sebab anak bongsu tu mak ayah penuh kasih sayang, lembut, peluk, sambut hari jadi, cakap baik-baik, dukung dia apa dia nak dapat. Jadi anak bongsu ni biasanya dia lebih perfect dari segi psychological, emosi dan kasih sayang dia penuh. Sebab tu anak bongsu ni lebih mudah memberikan kasih sayang pada orang lain. Dan anak bongsu ni kadang-kadang dia boleh ambil alih tugas anak sulung. Sebab dia lebih bertanggungjawab. Sebab dia penuh dengan kasih sayang. Dan dia melimpahi kasih sayang. Sebab mak ayah dia beri dia kasih sayang. Jadi kalau semua anak bongsu. Ya, okey. Itu saja daripada saya. Okey, kita punya poster ni, ya. Saya nanti masukkan dalam Prof Mas Positif punya page FB, nanti boleh download untuk ulang kaji balik, ya. Semoga bermanfaatlah pada ramai orang. Okey, saya serahkan balik pada moderator. Okay, terima kasih Prof Mas di atas perkongsian dan menjawab soalan tadi. Okay, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, semoga dengan penganjuran webinar hari ini, ibu bapa mendapat ilmu, pengetahuan, teknik dan kaedah dalam menyebarkan kasih sayang dalam institusi kekeluargaan, terutamanya sebagai ketua keluarga. Ibu bapa ialah idola dan mentor pertama anak-anak. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan sangat penting dalam membentuk kemenjadian pelajar pada zaman sekarang. Prof Mas telah berkongsi dengan kita semua berkaitan panduan ibu bapa dan pengasuh membina psikologi kanak-kanak sihat dan sejahtera mental. Terdapat 7 panduan yang Prof Mas beritahu. Yang satu adalah apa itu keibubapaan dan pengasuh. 2, sedari kepentingan sihat dan sejahtera mental. 3, sedari gaya keibubapaan dan pengasuh sekarang. 4, keibubapaan, pengasuh kasih sayang, punca semua kegembiraan, keikhlasan dan kebaikan. 5, keibubapaan, pengasuh tanpa kasih sayang, punca semua kesombongan, kemarahan, penderaan dan lain-lain. 6, sedari 5 perkembangan penting kanak-kanak, ada 5 fasa. Yang 7, sedari dan checklist 4 hak kanak-kanak. Pada hadirin sekalian, sebenarnya Prof Mas telah memberikan kepada anda ilmu pengetahuan berkaitan dengan pendekatan neo-CBT dan mindfulness love therapy kepada anda pada hari ini. Okay. Jika anda ambil di luar untuk program untuk nota dan ilmu ini, anda peringkat asas anda perlu membayar RM200 dan peringkat master perlu membayar dalam lingkungan 400 hingga 600. Jadi hadirin sekalian,
sangat beruntung kerana telah belajar ilmu tentang keibu-bapaan berdasarkan teknik Neo CBT dan Mindfulness Love Therapy dalam webinar pada kali ini, yang dinyatakan juga dalam sini ada 13 gangguan utama kesihatan mental. Prof Mas ada sentuh seperti kemurungan, gangguan tekanan pasca trauma, fobia dan sebagainya. Dan secara tidak langsung hadirin sekalian juga telah mendapat ilmu di antara 50 teknik seperti mendamaikan diri, memisahkan aku dan diriku, aku mencintai diriku dan sebagainya yang ada dalam Neo CBT dan Mindfulness Love Therapy. Jadi saya bagi pihak Polis Perdana Matang ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terutamanya kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz, Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pendidikan, Latihan Teknikal dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, PIBG KB Matang, seterusnya kepada semua pihak yang membantu secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada ibu bapa dan guru seluruh Malaysia yang telah memberikan sokongan padu dengan mengikuti webinar kita pada hari ini. Bagi yang tidak berkesempatan bersama dengan kita secara langsung, anda boleh menyaksikan dan mendengar webinar ini kemudian di medium yang sama juga nanti, namun e-sijil akan diberikan kepada peserta yang mengisi kehadiran sebelum pukul 2 petang ini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah barangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Bersama membina masa depan, fly, kenyalang fly, fly, high. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Kita end Terima kasih, Prof.